Bismillahirrahmanirrahim. Jangan betulkan TV anda kalau anda nampak kelabu tu bukan masalah kamera ataupun skrin TV anda. Sebab kami sekarang berada di satu kawasan yang memang pada pagi ini dipenuhi dengan kabus yang cukup indah. Ya, betul Ridwan. Rasa macam hari ni kan bangun-bangun je segar je rasakan. Betul. Cuaca yang sangat cantik pada pagi ini, alhamdulillah. Walaupun kita rasa macam hujan ke ni, bukan hujan ya. Dia berembun di pagi Nampak hari. Nampak dia punya titisan air tu bergerak kan. Kami sekarang berada di Hulu Terengganu. Secara spesifiknya kami berada di Warisan Pahlawan Resort di Hulu Terengganu, yang mana resort ini menempatkan bangunan ataupun istana lama Kerajaan Negeri Terengganu dahulu. Pemilik asalnya membeli bangunan-bangunan lama ataupun rumah-rumah lama ini dikumpulkan di sini, yang mana rosak dibina kembali dan dijadikan resort. Ya, dan sekarang ini kami berada di Rumah Tok Gajah. Jadi kalau kita tengokkan setiap daripada desain-desain rumah ini memang menampilkan tradisinya, adatnya kan, dan sebenarnya ia adalah daripada ukiran asal ya. Dan paling penting adalah kita juga dapat merasai pengalaman untuk orang kata bermalam di sini, Ridwan. Betul, bermalam di sini. Ada juga bilik yang ada aircon. Itu biasa kita dengar. Tapi ada bilik yang hanya mempunyai kipas. Saya duduk dalam bilik yang mempunyai kipas. Terasa seperti aircon. Memang sangat sejuk. Bagi tahu live ni. Bukan nak kata bahawa kita berada dalam suasana kampung yang cukup sejuk dan cukup nyaman. Anda boleh ke sini untuk merasai segala pengalaman yang hebat berada di Hulu Terengganu ini. Betul. Malah tak perlu kalau anda nak buat sejuk dah. Nak buat kenduri kahwin pun boleh. Nikah. Mungkin awak boleh ada perancangan ke? Atas ni Rumah Tok Gajah ni sesuai untuk majlis nikah. Ya, amboi. Ada perancangan lah tu. Okey, dan kita juga ada Iwan di sini ya. Jadi lokasi ni antara yang lain juga yang saya suka juga kan, ada kolam renang ni Iwan. Dan juga untuk Selamat Pagi Malaysia pada hari ini sempena 40 tahun. Ini adalah lokasi yang ke-10. Alhamdulillah ada 30 lokasi lagi kita akan jelajah. Dan sempena dengan lokasi yang ke-10 ini juga kita akan isi pengisiannya. Salah satunya adalah pelancaran Jelajah Ramadan RTM 2024. InsyaAllah sebentar lagi kita akan menyaksikan pelepasan konvoi di Kuala Terengganu, dan konvoi akan tiba di sini, dan juga perasmian ataupun pelancarannya akan disempurnakan oleh Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia dalam siaran Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Ya, sebentar saja lagi. Dan antara yang lain juga kita akan bawakan kepada anda makanan tradisi. Hari ini kita akan kongsikan kepada anda resepi tempe sandwich. Dan juga kita akan bersama dengan pemilik resort ini untuk mengetahui lebih lanjut keunikan resort ini. Kita berehat seketika. Selepas ini kita akan bersama dengan rakan kami di Terengganu FM, juga berdekatan dengan kami, Kak Teh dan juga Farah, yang telah pun bersedia sekejap lagi. Tapi kita berehat seketika. Selepas ini. 34 je, kita suka. Rancangan baharu di 34 stesen, bersiaran serentak 3.40 hingga 4.14 petang, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Apa yang menarik di Terengganu? Pusat pelancongan dan rekreasi, kebudayaan, kesenian, penggiat muzik dan kandungan kreatif, makanan unik dan banyak lagi. Kepelbagaian kandungan dalam 34 minit bersiaran mengisi hari anda. Nantikan bermula 5 Januari 2024, Jumaat, Sabtu dan Ahad, 3.40 hingga 4.14 petang menerusi RTM Klik dan media sosial kami, Facebook dan juga TikTok Terengganu FM. Mesra ceria, 34 je, kita suka. Kita nak pun ceria dalam Ceria Pagi. Mana juga anda berada? Kan duit mana cukup?
Muda I muda tau. Bayarlah, bukan masalah. Tu Mek Jaruh tolong jual, bukan orang tu. Mek Jaruh tu balik. Dah apa hari ni, hari yang baik ni, semua ni cikgu bayar. Masing-masing ada masalah sendiri, masalah dunia, masalah pribadi. Jangan utuh. Aku sempat cek lagi. Sekarang asyik di depan egok sekarang. Tahu tak? Dah lalu kat ulang. Egok tu, dia panggil tu. Macam minum sup Minum sup. Lucu apa? Lokasi seterusnya untuk Selamat Pagi Malaysia 40 tahun. Kita akan ke Terengganu. Lokasi pertama di dataran Kuala Berang pada 9 Mac 2024. Dan pada hari kedua 10 Mac 2024, Selamat Pagi Malaysia akan bersiaran secara langsung dari Resort Warisan Pahlawan sempena dengan perasmian Jelajah Ramadan 2024. Pakat mari ramai-ramai. Pakat tengok Selamat Pagi Malaysia di TV1. Mari ramai-ramai tengok Selamat Pagi Malaysia di TV1. Jadi saya, Ridwan Mustafa bersama dengan rakan pengacara saya, Raja Sofia Raja Arif akan menemani anda. Jom, pakat kita, mari gana. Seluar tiga ramai-ramai kita sabu. Seluar tiga geti kita takkan jemu. Seluar tiga negeri Terengganu memang padu. Baiklah, kita teruskan Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Seperti mana yang saya janjikan sebentar tadi, kita akan berkongsi juga bersama dengan rakan kami di Terengganu FM. Dekat saja, konti mininya telah pun didirikan di sini bersama dengan Raja Sofia Raja Arif. Bersama dengan DJ-nya, Kak Teh dan juga Farah yang saya kira sudah pun bersedia. Raja Sofia, silakan. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada rakan saya Ridwan. Hari ini saya rasa cukup berbesar hati dan cukup berbanggalah kerana suara saya ditempatkan di dua. Ada kawan baru. Ya, di Selamat Pagi Malaysia dan juga di radio Terengganu FM. Ya Allah, Sekaligus bergabung hari ini. Selamat Pagi Malaysia dan juga Terengganu FM bersiaran secara langsung di Kuala Berang ataupun Warisan Pahlawan Resort. Di Kampung Pauh ya di sini. Ya Allah, seronoknya dapat jumpa Kak Teh, dapat jumpa Farah Fauzi kan. Ya. Akhirnya kita bertemu. Kan? Biasa kita pas-pas gitu. Silakan rakan Raja Sofia. Saya di studio saja kan. Sekarang tak payah, tak payah cakap kurang. Okey, dan kita nak tolak sama-sama kita berbual di sini kan. Mungkinlah Kak Teh boleh kongsikan juga antara pengisian untuk bulan Ramadan ini. Pastinya Terengganu FM dah sediakan apakah antara pengisian-pengisian menarik sepanjang bulan Ramadan di Terengganu FM. Okey, dan sebenarnya untuk makluman penonton Selamat Pagi Malaysia di Terengganu FM pun kita ada pelbagai program ataupun rancangan yang akan kita siarkan sepanjang Ramadan. Antaranya kita ada drama Ramadan yang hasil karya skripnya oleh Amran Awang dan disiarkan 8 episod sepanjang bulan Ramadan. Jadi nantikan setiap Selasa dan Rabu 3.45 petang. Tanyalah penerbit siapa? Siapakah penerbitnya? Nama siapa Farah? Nama dia Kak Teh. Okey, dan seterusnya kita ada Tadarus Al-Quran yang diterbitkan oleh Marina Ahmad, disiarkan sebelah malam pula. Pengisiannya. Dan Farah, kita ada lagi rancangan Farah. Macam rancangan Farah sendiri yang Farah terbitkan adalah Ada Sesuatu. Ada sesuatu. Wow, tajuknya Ada Sesuatu. Ya, dia sebenarnya motivasi di bulan Ramadan tentang isu rumah tangga ataupun yang mana konflik-konflik yang patut diselesaikan kita dapatkan supaya dapat bertambah barakah di bulan Ramadan tu. Itu dia. Dan kita ada lagi syukur. Syukur. Sempena Ramadan pun kita ada waktu pagi kan. Jam berapa tu Kak Teh? 6.30 pagi. 6.30 minit pagi. Itu rancangan sempena bulan Ramadan. Ya. Dan jelajah ni pula Sofia nak tanya tak? Of course lah kan. Dah hari ni kita bersiaran secara langsung di sini juga kan. Kita nak tahu juga apa antara pengisian untuk hari ni sempena dengan Jelajah Ramadan RTM 2024. Sebelum tu kita nak ucap terima kasih banyak lah pada Raja Sofia dan juga Rizwan dan juga rakan-rakan tim yang lain yang kerana sudi bertandang di sini menjadi lokasi yang pertama sebagai perasmian Jelajah Ramadan. Jadi tahun ni Farah alhamdulillah selaku penerbit juga untuk Jelajah Ramadan di Terengganu kita. Sebenarnya hari ni pelancaran insya-Allah akan dirasmikan oleh yang berbahagia Datuk Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia kita yang pastinya Datuk Suhaimi Sulaiman. Dan sebenarnya sebelum berlangsungnya perasmian ni ada sisipan program untuk jelajah ni juga. Kami telah mengadakan menyantuni anak-anak yatim dengan pembelian pakaian raya.
Itu dia bermulanya ya, pada awalnya bermulanya, betul. pengisiannya dan seterusnya difahamkan juga jelajah ini akan ke beberapa lokasi juga kan. Dan untuk hari ini apa lagi antara pengisian menariknya? Farah? Okey, untuk hari ini sejurus selepas sebelum perasmian ini sebenarnya kita menunggu ketibaan konvoi jelajah yang tiba di sini. Kemudian waktu perasmian nanti kita akan pass baton bendera jelajah dan juga penaja utama kita bersama dengan patron dan penaja bersama Nescue yang turut serta yang menjayakan program jelajah kita ni, di mana Terengganu laluan pertama, seterusnya diikuti dengan Kelantan laluan kedua. Dia banyak program. Ya, Kak Teh. Selain daripada tu kita juga ada gerai jualan. Kan Farah? Iya, betul. Kita ada gerai jualan di belakang sana. Faham. Okey. Jadi boleh. Kak Teh, mungkinlah Kak Teh di kesempatan waktu yang ada ni Kak Teh kan sedikitlah nak ajar saya orang luar ni kan. Nak juga belajar cakap Terengganu ni. Ya. Apa antara words yang selalunya boleh kita belajar? Perkataannya. Kalau kita nak ajak penonton ataupun pendengar Terengganu FM datang ke sini, pakak mari belakang. Pakak mari belakang. Pakak mari belakang. Itu lorak ulu. Lorak ulu. Wow. Kalau lorak Terengganu pula, dia akan kata gini, pakak melari belakang semua. Pakak berlari ke pakak mari? Mari. Berlari tak boleh. Dah berlari nanti siapa nak live. Itulah. Kalau biasa kita guna perkataan datang kan, kita mari. Mari. Itu dia seronok saya kan. Dia orang luar kan. Okey, jadi itu dia antara perkataannya dan juga antara menariknya sepanjang program Ramadan di Terengganu FM. Jangan lupa frekuensinya berapa Kak Teh? Di Hulu Terengganu, Marang Kuala Terengganu 88.7. 88.7. Okey, baik. Itu dia daripada kami, daripada Kak Teh, saya Raja Sufia dan juga Farah Fauzi daripada Mini Studio Terengganu FM dan seterusnya kita bersama dengan Ridwan Mustafa. Silakan. Baiklah. Terima kasih banyak-banyak Sufi. Saya rasa saya harap Terengganu FM tidak menyunting Raja Sufia untuk diambil sebagai DJ Terengganu FM kerana perlu lagi melunaskan tugas sebagai rakan pengacara saya pada hari ini. Okey. Kita terus saja, kita akan ke Paya Bunga Hotel Kuala Terengganu untuk kita menyaksikan pelepasan konvoi kerana konvoi akan bermula di sana dan juga akan ke sini lebih kurang dalam 50 km. Kita nak tahu juga apakah perkembangan dan juga situasi yang berlaku di sana bersama dengan rakan saya Jamilah yang sudah pun bersedia di sana. Jamilah, kalau anda sudah pun bersedia, silakan untuk memberikan sedikit gambaran apa yang berlaku di Paya Bunga Hotel. Ya, Ridwan, seketika saya bawakan dari Paya Bunga Hotel di Kuala Terengganu ini untuk konvoi pelepasan 17 kenderaan sempena program Jelajah Ramadan 2024 edisi ke-12 di negeri Terengganu. Dan untuk makluman semua, patron penaja utama Jelajah hari ini bersama-sama dengan Nescue dan 17 kenderaan daripada NSG Group, iaitu terdiri daripada kenderaan jenis Proton, Mitsubishi dan Pro 2. Hari ini terlibat bagi konvoi sejauh 50 km sebenarnya untuk ke Hulu Terengganu bagi pelancaran program Jelajah Ramadan 2024. Dan kalau saya boleh kongsikan ketika ini pelepasan 17 buah kenderaan disaksikan oleh pengurusan tertinggi Paya Bunga Hotel dan konvoi diketuai oleh Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia Datuk Suhaimi Sulaiman, yang turut sama Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Strategik Encik Nasaruddin Abdul Muttalib, Pengarah Bahagian Program Radio Encik Saiful Zaman Yusof, Pengarah Jabatan Penyiaran Negeri Terengganu Encik Sabri Mansur dan juga pengarah-pengarah dari 15 buah negeri. Kalau saya boleh kongsikan hari ini yang turut sama bersama-sama hari ini adalah daripada Sarawak, Sabah, Johor, Pahang, Negeri Sembilan, Selangor, Kedah, Kelantan, Melaka, Perlis, Perak, Labuan, Langkawi dan juga Pulau Pinang. Dan pastinya Terengganu cukup bertuah kerana terpilih sebagai lokasi permulaan tahun ini. Dan sekali lagi 17 kenderaan daripada NSG Group, terdiri daripada Proton, Mitsubishi, Pro 2 terlibat pada konvoi ini yang akan melalui perjalanan sejauh 50 km untuk ke warisan pahlawan resort di Hulu Terengganu.
Terengganu. Jadi itu saja pelepasan konvoi telah pun selesai dan kenderaan-kenderaan ini masih lagi menuju dan dijangkakan mereka akan melalui 15 lokasi sebelum tiba di Warisan Pahlawan Resort di Kampung Pauh, Hulu Terengganu untuk pelancaran jelajah Ramadan 2024. Raja Sofia, itu saja dapat saya kongsikan kembali pada anda. Ya, baik, terima kasih diucapkan kepada Jamilah Hanim di atas perkongsian tersebut. Seterusnya, bila kita berada di lokasi ini, kami juga ingin kongsikan kepada anda apakah antara keistimewaan dan juga kelebihannya. Kalau tadi di awal pagi siaran tadi, saya dan juga Ridwan telah pun berkongsi sedikit berkenaan dengan pengalaman berada di resort ini. Dan bersama dengan saya kenalkan iaitu Pak Tun selaku pemilik resort Warisan Pahlawan. Assalamualaikum Pak Tun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Pak Tun, kalau kita lihat sekarang ini di belakang kita adalah rumah Tok Gajah dan ada beberapa buah rumah lagi di sini. Apakah antara rumah-rumahnya? Antara rumah yang pertama saya buat rumah Tok Pauh. Ini Tok Pauh, lepas tu Tok Gajah, Mak Kilau, lepas tu Tok Kenali, Tok Pulau Manis, Haji Bah Malimbung, Tok Janggut, Tok Kupaluh. Oh, banyak. Lepas tu Tok Bergedadi, ada belakang, ada sebuah. Lepas tu rumah milik saya, Tun Ahmad ada sebuah. Lepas tu rumah ayah saya, Tun Abdullah. Jadi ada berapa secara keseluruhannya, Pak Tun? Sekarang dalam 14 buah rumah. Oh, 14 buah rumah. Wow, dan keluasan tapak ini berapa? 2,5 ekar. Okey. Dan bila kita ini di antara gambaran lah bagaimana anda dapat lihat situasinya. Kalau boleh kita kongsikan juga suasananya. Saya rasakan cukup menarik sebab saya tak ada kampung Pak Tun. Jadi bila balik sini kan rasa macam balik kampung pula kan. Jadi kita dapat rasa suasana kampung itu pagi-pagi berembun kan. Jadi inilah antara suasana yang kita inginkan untuk merehatkan fikiran anda sebagainya. Jadi antara yang lain juga kita nak kongsikan kepada para penonton kelebihan mereka yang tinggal di sini. Kelebihannya tinggal di sini sebab kita kena gunakan atap segora kan. Atap segora rumah kayu tapi sejuk lah. Itu ya kelebihan kita sini. Kita buat konsep tradisional Terengganu. Rumah-rumah lama tu kita ambil belaka konsep Terengganu ni bagi kita rumah kita berbeza kan. Jangan cakalan dia ada pattern je. Kita banyak pattern. Kita ada dalam 5-6 pattern rumah Terengganu lama. Ya, seperti rumah Telah, rumah Bujang Serambi, rumah Bujang dia ada belakang rumah kita. Jadi kita banyak jenis rumah. Jadi rumah lama itu tidak diubah suai lah. Ada ubah suai. Ada ubah suai sikit. Ada ubah suai sebab suasana ni sebab orang nak ekong kan. Kita ada 30 ekong yang ekong. Dan konsep tradisionalnya kita ada 3 buah. Mana yang tu tak ada ekong. Mana kita kekalkan konsep tradisional tu. Yang mana tu? Yang rumah Mak Kilau, Tok Pauh, Tok Gajah yang ada depan. Tok Gajah yang belakang ni. Ini tak ada ekong rumah tu 3 buah. Rumah lain semua ada ekong. Walaupun tak ada ekong tapi tetap sejuk sebenarnya kan. Sebab dulu bila kita buat tak ada ekong, orang luar telefon tak ada ekong dia tak akan mari. Sekarang kita ada dah 30 biji ekong. Jadi kita telefon ada ekong okey. Siapa sini dia tak pakai ekong dah. Dia rasa sejuk. Betul. Kita rumah Terengganu. Okey, dan selain daripada itu ini juga antara tarikan utama juga. Kita ada kolam renang. Ada kolam renang. Ya, dan kolam renang ini berada di bahagian belakang. Okey. Dan kalau tadi kan kita juga ada pamerkan kepada para penonton ada ukiran-ukiran kayu kan, pintu-pintu ukiran kayu itu semua adakah ianya daripada rumah-rumah terdahulu ataupun dibeli khas? Saya buat sendiri, buat kita ada tukang kita. Terengganu jugalah. Terengganu. Siapa namanya kalau nak kongsi kita ada kepala dia Azrul lah ni yang dua-dua tukang kuat kita. Sekarang dia jadi cikgu ukir. Dia ada bagi sekarang. Itu dia. Kalau kita tengok dekat sini memang kita dapat merasailah pengalaman sendiri kan. Daripada ukiran-ukiran asal tu masih lagi dikekalkan. Pak Tun, cuma ada keperluan yang perlu diubah suai untuk penambahbaikan aircon dan sebagainya kan. Okey, dan kesempatan yang ada ini mungkin Pak Tun boleh ajaklah orang ramai yang nak datang yang mencari lokasi orang kata rumah-rumah tradisional ini sebab di sinilah kita dapat merasai pengalaman macam pulang ke kampung. Bagi mereka yang tak ada kampung macam saya ni Pak Tun. Tak apalah kalau rasa suasana kampung, marilah ke Warisan Pahlawan Resort. Rasa nikmat suasana kampung. Macam itulah. Okey, jadi apa lagi antara aktiviti yang mereka boleh lakukan di sini Pak Tun?
Aktiviti je sekarang ni kebanyakan orang buat benda air keluarga. Dia banyakkan orang sekarang dia buat keluarga, lepas tu pakai kahwinan, konsep tradisional. Ada di sini juga ada dewan Ada dewan belakang. Nama dewannya? Dewan belakang kita nama Dewan Pahlawan jelah. Dia ada di belakang kan, kita tunjuk untuk muat 300 orang sekali masuklah dewan tu. Dewan tu. Agak besar juga ya. Besar. Dia muka 40 panjang 300 kaki tu dewan tu. Okey. Selain daripada itu lagi, kita ada kolam renang tadi, kita ada dewan. Kata kalau nak mesyuarat, kita ada bilik mesyuarat. Dewan ekong tu ada ekong lah. Tu muat 100 orang lah. Okey. Jadi itu antara kelebihannya sekira anda menginap di sini di resort warisan pahlawan ini. Anda juga dapat menikmati, dan juga yang paling penting adalah anda boleh memperkenalkan rumah-rumah tradisional ini kepada ahli keluarga, khususnya kepada anak-anak ataupun generasi sekarang kan, yang mungkin makin kurang pengetahuan tentang rumah lama ini kan. Jadi ini antara lokasi yang terbaik sebab suasananya kita dapat rasa suasana kampung. Makanan dia pun sedap-sedap juga Pak Tun. Kami makan banyak kat sini Pak Tun. Jadi kan biasanya kalau mereka yang menginap di sini, adakah makanan juga disediakan ataupun bagaimana? Makanan yang kalau orang yang order dengan saya, kita sedialah. Banyak orang yang tepuh makanan yang kita sedia. Boleh tepuh juga. Okey. Mana kita orang tepuh kita buat lah. Mana kalau orang tak tepuh dia orang makan keluar. Dia ada yang minat yang kita buat, kita buat lah. Sebab saya memang kerja saya masak. Mana saya bukan tukang kayu. Saya kerja daripada kedai makan kan. Saya kerja masak je. Pak Tun masak? Wah, itu dia. Patutlah kami bertambah-tambah ya. Okey. Dan antaranya mungkin kalau ada syarat diletakkan Pak Tun, kalau untuk tempahan makanan tu berapa orang yang boleh buat tempahan? Biasa 10 orang naik. 10 orang ke atas lah ya. Okey. Jadi itu dia. Kalau boleh kita kongsikan jugalah gambaran suasana di sini. Kalau kita tengok juga kan, di sini merupakan rumah Tok Gajah. Di sebelah sini juga kita ada pintu kayu yang sangat cantik, dan di hujung sana juga kita ada rumah apa tu? Rumah namanya Cawat rumah Tun Abdullah yang duduk sana tu. Garret tu dia replika dia. Replika dia. Replika rumah lah. Nama rumah Tun Abdullah, rumah ayah saya. Wah, jadi itu dia antaranya ukiran-ukiran yang ingin dipamerkan kepada anda kan. Jadi untuk kita lebih menghargailah orang kata ukiran tradisional dan juga rumah-rumah yang dibawakan. Dan setiap daripada rumah ini saiznya agak berbeza Pak Tun ya. Jadi untuk saiz ini berapa boleh memuatkan berapa orang? Yang paling kecil berapa orang? Yang paling kecil kita muat 2 orang 3 orang. Yang paling besar kita muat 20 orang sebuah rumah. Kalau 2-3 orang itu rumah yang mana satu? Rumah 2-3 orang rumah belakang. Rumah tu kawah ada di belakang. Di bahagian belakang. Di belakang. Tiga kolam. Yang paling besar pula? Ya, paling besar ni. Tekan ni Tok Gajah, tu Pelaman ni. Okey. Dan antara yang lain juga pada awalnya bagaimana Pak Tun juga membawa konsep tradisional ini dibawakan kepada masyarakat supaya kita dapat menikmati seperti yang kami tunjukkan sekarang ini, antara ukiran-ukirannya untuk kita lebih menghargai ukiran tradisional ini Pak Tun. Bagaimana idea asalnya? Idea asal tu saya berminat kayu je. Peminat kayu. Jadi saya buat mula-mula rumah terpau lah. Mana 20 tahun saya dapat 20 buah. Setahun sebuah je. Setahun sebuah. Setahun sebuah. Saya start buat 2006. 2006 saya dapat sekarang 2024. Ya. Saya dapat 20 buah lah. Sekali dengan dewan lah. Sekali dapat 2 setahun sebuah. Rumah kayu ni risiko dia tinggi lah. Betul. Jadi bagaimana pula dari segi penjagaannya? Sebab kita faham rumah kayu ni biasanya agak tinggi juga kan. Maintenance dia tinggi. Penjagaan dia tinggi. Penjagaan dia tinggi. Sebab maintenance dia, sebab rumah lama ni kita tak macam hotel. Sebab kalau orang nak duduk baru kita kena set bilik. Mana kalau kita buat awal, dia akan kita sapu, malah kadang hujan dia akan berabuk. Sebab atas segora kan. Setiap orang nak bilik tu, dia kena telefon dia pagi baru kita buat sapu. Baru set bilik. Dia tak macam rumah hotel. Dia seminggu pun dia boleh siap belaka dah. Kita rumah kayu ni kita kena konsep dia. Hari ni orang nak, hari ni kita buat. Baru set bilik. Lambat lah sikit pada orang. Tapi dia kena kabar awal lah. Beberapa bulan lepas tu kita masuk pukul 2. Pagi kita akan set bilik dulu. Sebab dia abuk kan.
Ya. Itu kelebihan rumah kayu sejuk je lah. Dari segi maintenance ya. Maintenance dia tinggi. Perlu lebih teliti lagi lah ya. Okey, dan antara yang lain juga kan, kalau kita di sini kebiasaannya ia menjadi tarikan daripada golongan mana? Ya, golongan atasan lah. Kerabat-kerabat raja pun, orang pembesar-pembesar pun semua banyak duduk sini. Oh, pernah menginap di sini. Jadi ya, itu antara tarikan kan. Dan antara yang lain juga difahamkan juga di sini kita boleh buat kenduri kahwin. Cuma kongsikan tadi kan. Selain daripada kenduri kahwin, apa lagi antara acara yang banyak cara kan, banyak kursus lah. Oh, kursus ni. Kursus banyak kursus. Kalau budak sekolah pun kita ada kursus juga. Paket-paket budak sekolah, kita ada paket lagi budak kawan kursus dewasa, kita ada. Cukup lah. Mana kau tu orang nak santai tu, boleh ya? Boleh lah. Ya, bersantai-santai, santaikan fikiran kita kan, rasa suasana ramai. Lepas tu orang-orang tua kan, dia bagi duduk sini, lepas dia bawa anak cucu dia, dia kata ni lah rumah Tok dulu, bertanding lah, macam tu lah. Dia orang tua dia mari duduk sini, dia kata rumah Tok dulu bertanding, rumah Tok dulu bertanding. Dia peringatkan anak cucu dia. Kurang-kurangnya anak cucu kita masih ingat lagi rumah kayu. Satu saya buat nama pahlawan tu, sebab pahlawan Terengganu ni kan tak ada orang kenal dah. Bila kita sebut rumah-rumah pahlawan ni, jadi orang kata ni apa ni? Ini pahlawan Terengganu. Ini pahlawan pahlawan Pahang ke macam ni, Kelantan. Tu benda. Mak Kilau, Tak Gajah ni. Kalau Tok Ulama ni semua orang Terengganu lah. Orang ingat ni ulama-ulama dulu. Ya, betul. Jadi orang tak tahu kan, kita peringatkan orang anak-anak muda orang. Sebab apa buat nama rumah ni? Saya kata rumah ni untuk pahlawan dulu. Sebab tu warisan pahlawan tu. Pahlawan. Itulah ideanya. Tercetusnya nama tersebut. Nama pahlawan tu. Wah, saya pula yang seronok kan. Okey, jadi rumah yang pertama sekali Pak Tun yang ada Pak Tun kumpulkan, sebab ada banyak kan. Jadi yang rumah yang pertama yang mana satu? Yang ni. Yang Tok ni? Pau. Oh, rumah Pau. Tok Pau. Ayah Tok Pulamani. Yang membuka kursus sejarah yang tulis batu surat, tapi saya tak ambil kesempatan lah tu. Ayah Tok Pulamani ni Tok Pau, Tok Bergedadi. Jadi kubur dia di sini. Oh. Jadi susah tak untuk prosesnya, Pak Tun? Susah, nak kumpulkan susah juga kalau kita tak minat payah. Ya, melibatkan kos yang agak tinggi juga Sebab kan. tu saya kata saya buat setahun sebuah. Sebab saya pun learning kebanyakan buat rumah lama juga. Ada orang tak berminat nak yang buat rumah lama, kita ada produk lah, kita ada package. Ada tukang kita yang buat rumah lama. Banyak orang kita buat rumah lama. Ya. Kalau nak tepah ukiran pun kita ada tukang ukiran. Okey, ada spesifik lah. Ada. Tukang kayu, ukiran sebagainya kan. Okey, jadi Pak Tun mungkin kesempatan waktu yang ada ini boleh ajak orang ramai-ramai yang ingin menikmati suasana kampung dan juga rumah tradisional, khususnya warisan pahlawan, perlu untuk datang ke sini. Sama. Ya. Ajak orang ramai-ramai. Pandai sebab pada orang-orang yang rasa berminat nak tengok konsep tradisional lama, marilah warisan pahlawan Resort. Sebab warisan pahlawan Resort mesediakan tempat-tempat lama. Ya. Kamera sini Pak Tun. Kamera sini Pak Tun. Orang kampung tengok ni Pak Tun. Ya, okey. Jadi insya-Allah bagi anda yang ingin merasai pengalaman perlu hadirkan diri anda ke sini. Baik, itu dia berkenaan dengan Resort Pahlawan, Resort Warisan Pahlawan, Sulatan Seribu keindahan seni yang kami pamerkan kepada anda. Memang cukup cantik ya konsep yang dibawakan di sini. Kita dapat rasai pengalaman bagaimana rumah-rumah tradisional ini dipamerkan dan juga penjagaan dia agak khusus lah kan. Okey, baik, dan seterusnya kita berhenti berehat seketika, tapi sebelum itu terima kasih banyak Pak Tun. Okey, dan kita ingin berhenti berehat seketika, kembali lagi selepas ini di Selamat Pagi Malaysia. Selepas ini. 34 je kita suka. Rancangan baharu di 34 stesen bersiaran serentak 3.40 hingga 4.14 petang, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Apa yang menarik di Terengganu? Pusat pelancongan dan rekreasi, kebudayaan, kesenian, penggiat muzik dan kandungan kreatif, makanan unik dan banyak lagi.
Kepelbagaian kandungan dalam 34 minit bersiaran mengisi hari anda. Nantikan bermula 5 Januari 2024, Jumaat, Sabtu dan Ahad. 3.40 hingga 4.14 petang menerusi RTM Klik dan media sosial kami. Facebook dan juga TikTok Terengganu FM. Mesra ceria, 34 je. Kita suka. Kita nak terus ceria dalam Ceria Pagi. Mana jual anda berharga? Mana cukup? Muda. Bayolah, bukan masalah. Tu mek jaruh tolong jual, bukan orang tu. Mek jaruh atas balik. Dah apa hari ni, hari yang baik ni, semua ni cikgu bayar. Masing-masing ada masalah sendiri, masalah dunia, masalah pribadi. Jaga utuh. Aku sempat cek lagi. Saya kan asyik di depan ekor sekarang. Tahu tak? Dah lalu kat ulu. Ekor tu, dia panggil tu. Macam minum sup Lucu apa? Lucu. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menggesa mana-mana pihak yang terkesan dengan penyebaran berita atau kandungan tidak benar untuk mengambil langkah-langkah berikut. Buat laporan polis bagi membolehkan siasatan dijalankan. Sertakan sekali dengan bukti seperti tangkap layar, screenshot serta pautan URL kepada kandungan berkenaan, termasuklah maklumat seperti nama dan maklumat individu, termasuk ID akaun dan nombor telefon yang melakukan sebaran untuk membantu siasatan. Buat kenyataan penafian atau penjelasan terhadap sebarang dakwaan yang tidak benar atau tidak tepat bagi menghentikan berita atau kandungan berkenaan daripada terus disebarluaskan. Membuat laporan penyalahgunaan secara terus kepada penyedia platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya dalam memastikan penggunaan adalah mengikut terma perkhidmatan serta piawaian komuniti yang ditetapkan. Baiklah, kembali dalam Selamat Pagi Malaysia. Salah satu pengisian dalam Selamat Pagi Malaysia di lokasi yang ke-10 ini, kita juga sediakan jualan agro madani oleh Fama. Jadi hari ini saya sangat berbesar hati bersama dengan dua peniaga yang turut memeriahkan Selamat Pagi Malaysia edisi di Hulu Terengganu ini. Pertama saya bersama dengan Encik Zulkarnain, iaitu pengusaha ayam. Assalamualaikum Encik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga yang kedua, saya bersama dengan Encik Rosli, pengusaha sayur-sayuran dan juga bahan-bahan segar di jualan agro madani di Hulu Terengganu ini. Kita mulakan dengan Encik Zulkarnain. Dah berapa lama dah berniaga ayam ni? Setakat ni kita dah berniaga lebih kurang dalam 13 tahun. Menyertai Fama ni lebih kurang dalam 2 ke 3 tahun ni lah. Okey, sejak jualan agro madani dilancarkan, macam mana sambutan setiap lokasi yang Encik Zulkarnain bagi? Terima kasih kepada pihak Fama kerana memberi peluang kepada kita untuk terus menyertai perniagaan jualan agro madani ini. Terima kasih banyak kepada Fama. Dari segi sambutan dari tempat ke tempat, terutamanya selepas harga ayam itu diapungkan. Kalau dulu kita ikut harga ayam kerajaan tetapkan, sekarang kita dah apungkan. Macam mana permintaan? Terima kasih kepada kerajaan madani kerana mengapungkan harga ayam tu. Sebab dengan mengapungkan tu, makna kata pasaran tu lebih menariklah pada kita punya customer kita tu, makna kata ada peningkatan lah. Terima kasih banyak. Saya difahamkan Cik Zul daripada semalam tak tidur lagi sebab dia kat kilang, proses ayam lepas tu jual. Sehari biasanya berapa ekor dapat dijual? Biasanya kita jual lebih kurang dalam 2 ke 3 tan lah satu hari. 2 ke 3 tan, itu berapa lokasi Cik Zul? Kita ada mempunyai kios di Stiu, di Kuala Berang ada 2, di Bandar Terengganu ada 2. Selain daripada menyertai program jualan agro tani inilah di bawah Fama. Okay. Jadi untuk hari ini berapa ekor ayam dibawa? Lebih kurang kita semua sekali lebih kurang dalam 200-300 kilo juga. 200 ke 300 kilo. Anda boleh dapatkan ayam di
Resort Warisan Pahlawan ini di Hulu Terengganu. Okey, kita bersama dengan Cik Rosli. Cik Rosli, apa khabar? Baik. Okey, banyak sayur hari ini. Biasanya kalau menyertai program Agromadani ini, apakah sayur yang paling mendapat perhatian, Cik Rosli? Dia sekarang ni okey. Dalam program Agromadani seperti sawi, kober, timun, bayan, semua yang ada di atas meja ni semua untuk keperluan asas harian kan. Jadi apa yang saya bawa ini untuk keperluan asas untuk orang kampung sahaja. Okey, barang ni pun saya dapat daripada Pasar Borong dan daripada kampung lah, daripada Penanan. Biasa dalam seminggu berapa lokasi Encik Rosli pergi? Saya dalam seminggu 4 lokasi saja. Bukit Dimam, Kuala Berang 3 lokasi. Lepas tu namanya program Agromadani belum tentulah di mana-mana dia buat, saya akan follow saja. Dari segi sambutan pula bagaimana? Kalau kita bawa gerai jualan Agromadani biasanya harga tu lebih murah sikit lah kan? Okey, dan dari segi sambutan jualan Agromadani, kita akan turunkan harga kau-kau. Macam harga di pasaran dah harga macam yang kita buat ni kan, harga RM8. Kita dah RM8, harga pasaran RM10. Penjimatan RM2 setiap barang. Oh, maksudnya dalam setiap tag harga tu dia tulis harga dan jual di pasar di jualan Agromadani berbanding dengan jualan harga pasaran kat situ. Contohnya terung baby. Terung baby macam terung purple panjang kan. Kita jual hari ni hari harga RM8, harga pasaran RM10. Di pasar awam bila kita berada di Agromadani kita akan buat penjimatan RM2 setiap barang. Oh, jadi kita boleh untung RM2 untuk setiap kilogram barang lah. Ya. Selain daripada sayur-sayuran tempatan dan juga sayuran yang diimport. Ya, sayuran yang diimport daripada Thailand. Lepas tu daripada macam limau tu daripada Vietnam. Daripada Cameron tu dah biasalah. Semacam tomato, kober tu semua daripada Cameron. Jadi kalau perancangan bulan puasa pula bagaimana? Perancangan bulan puasa, ya betul. 13 hari bulan kita akan start berpuasa. Perancangan bulan puasa tu memang dah penuh. Okey. Macam perancangan bulan puasa ni kita dah penuh semua dah. Program saya. Okey. Encik Zul, macam mana perancangan bulan puasa ni? Permintaan tinggi terutamanya musim raya nanti. InsyaAllah. Biasanya setiap puasa ni memang ada permintaan tinggi lah. So kita masih bagi penjimatan untuk harga ayam lah. Sebab dah diapung kan. Lepas tu di bawah program Fama, jadi kita bersepakat untuk mengurangkan sedikit harga jualan lah. Bekalan ayam tu Cik Zul bela sendiri ke macam mana? Setakat ni kita ambil daripada pembekal di Terengganu, di Kuantan dan yang ada di atas meja tu daripada Negeri Sembilan. Oh, jauh. Kita ambil agak jauh sikit lah sebab bekalan tak berapa cukup. Untuk yang nak harvest tu korang cukup. Jadi kita terpaksa ambil luar dulu. Kalau musim puncak macam hari raya seminggu sebelum raya tu permintaan cukup tinggi. Macam mana? Kebiasaannya kita sembelihan tu lebih kurang dalam 18,000 ekor lah. 18,000 ekor? Ya, untuk sambutan hari raya. Kalau di Terengganu ni sebut hari megang raya lah. Lebih kurang dalam 18,000 ekor lah. 18,000 ekor. Untuk sayur pula bagaimana nanti bila tiba musim hari raya nanti? Seminggu sebelum raya tu orang nak buat macam-macam lauk. Okey, macam saya seminggu sebelum raya saya terpaksa kena mengorder barang tu melebihi pada hari biasa. Biasa kalau macam sawi kita akan order dia dalam seminggu sebelum tiap-tiap hari. Dalam 5 ikat sawi kapung itu bermakna dalam 25 kilo sehari. Sawi kapung macam sawi manis ni dalam 3 kotak 30 kilo. Okey, maksudnya banyaklah produk-produk tempatan ataupun import yang boleh dibeli dan pastinya penjimatan itu pasti akan berlaku kalau anda membeli belah di jualan Agromadani ini. Contohnya macam terung baby pepper di situ. Harga yang dijual di sini sekilo RM12, harga di pasaran RM14. Bermakna anda boleh jimat, kalau sekilo anda boleh jimat RM2. Kalau ayam pula bagaimana Cik Zul? Kalau di pasaran biasa berbanding dengan Agromadani inilah. Harga pasaran hari ini di sekitar Negeri Terengganu lah. Kebanyakan di orang jual ni, peniaga-peniaga jual ni lebih kurang dalam RM9 ke RM11 lah.
Tapi kita jual dengan harga kilang. So kita jual RM7.5 aja. RM7.5 sekilo ayam tu cukup murah tu pada zaman sekarang. Dan juga anda boleh dapatkan kat sini juga ada beras di sini 10 kilo hanya RM26. Tapi kat sini kalau tak pembekal tak bawa banyak, kita boleh limitkan seorang boleh dapat 10 kilo lah. Jadi kalau anda berada di berdekatan dengan kawasan Resort Pahlawan ini, boleh hadir ke sini untuk mendapatkan barang-barang keperluan asas anda di bawah jualan Agro Madani yang telah pun kami bawakan sebenarnya dengan SPM 40 tahun di lokasi yang ke-10 ini. Baiklah, kita seterusnya kita akan menyaksikan dan menyediakan kepada anda semua satu bingkisan. Ini berkenaan dengan satu produk makanan yang telah pun disediakan di Terengganu ini berkaitan dengan yogurt susu masam. Apakah kelainannya? Jom kita saksikan. Susu masam atau lebih dikenali sebagai yogurt kampung antara makanan tradisi yang cukup popular di daerah Hulu Terengganu. Seorang penternak Zakaria Idris atau Pok Ya dari kampung Peris Aceh ini yang mengusahakan perniagaan tersebut sejak lebih 10 tahun itu bagi memenuhi permintaan dalam kalangan peminatnya yang tersendiri. Bagi menghasilkan susu masam ini hanyalah perlukan susu kerbau dan bekas buluh yang dipotong menjadi 20 cm panjang. Susu yang telah diperah perlu terus dimasukkan ke dalam bekas buluh yang telah dibersihkan dan diperam selama 2 hari untuk bertukar menjadi beku. Walaupun dilihat mudah, namun melarang sama sekali untuk meletakkan susu masam ini ke dalam peti sejuk kerana susu segar berkenaan tidak akan membeku. Ketika ini, Pok Ya yang berusia 66 tahun ini berjaya menghasilkan antara 20 hingga 30 batang susu masam secara konsisten setiap hari melalui kaedah perahan susu kerbau secara tradisional. Sehari 20 pak, 2 hari 28 batang. Sebulan berapa? Kali gitu. Kadang boleh dah. Kita dah kerja lain dah, kerja ni hari-hari. Pagi-pagi macam cuci kandang dulu nak perah itu ini. Sudah perah-perah bersih-bersih. Bubuh dalam potong buluh, beku dah 2 hari, batang 2 hari batang. Macam contoh hari ni. Hari ni kita perah, ambil susu, lepas tu besok sekali lusa kita boleh makan. Selain dijual terus dari rumah, yogurt kampung ini juga dijual kepada peniaga di Pasar Kuala Berang dengan harga RM13 sebatang. Hidangan yang mempunyai kombinasi rasa lemak masam ini kebiasaannya dimakan bersama dengan gula atau dicicah dengan budu untuk dimakan bersama nasi. Lebih menarik apabila ada juga penggemar susu masam dari luar negeri ini yang datang semata-mata ingin mendapatkannya. Ya, setahu Pok tak ada tempat lain yang buat. Kena setengah tu buat dak mulai penuh batak pun dak boleh. Cahaya dak beku. Kita alhamdulillah sungguh hak yang ni hak Pok ni mulai. Pok Ya berkata anaknya turut meminati bidang ini yang akan mewarisi perniagaannya untuk memastikan makanan warisan nenek moyang itu terus diminati dan boleh dinikmati generasi akan datang. Beliau turut berharap bantuan seperti mesin perahan dapat diperolehi untuk mengembangkan lagi perniagaannya dengan penghasilan yogurt kampung lebih banyak di masa akan datang. Nur Ashran Muhammad Noor, RTN. Okey, itu dia. Jadi kalau tadi kami kongsi kepada anda antara bingkisan yang cukup menarik juga berkenaan dengan makanan yang menarik di sini, dan antara yang lain juga kali ini kami akan kongsi kepada anda makanan tradisi. Rupanya inilah tukang masak kita, masak sedap-sedap kat sini, Mak Tun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak Tun. Okey, hari ini kita nak kongsi resepi ini. Apa antara resepi yang nak kita bawakan kepada para penonton hari ini? Kuih tradisional Terengganu pada bulan Ramadan. Kuih apa? Kegemaran orang Terengganu, kuih nekbat. Nekbat. Ya. Oh,
Oh, okey. Dan satu lagi yang kita akan kongsikan? Masak asam pedas ikan sungai, Kelampan. Okey. Jadi kita nak mulakan yang mana dulu, Pak? Mak Tun. Yang kuih dulu ke ataupun yang ni dulu? Kita start yang ni dululah. Yang ni dulu. Okey, jadi bahan-bahan dia apa, Mak Tun? Bahan-bahan dia kunyit hidup. Okey. Sedikit lada hitam, cili padi, bawang putih, garam, asam keping dan perasa. Ni daun kesum. Daun kesum dan sedikit budu. Ni wajib ni kena ada ni. Okey. Dan satu lagi resepi yang kami nak bawakan kepada anda. Kita ada satu lagi resepi di hujung sana. Kita bersama dengan Ayuni. Assalamualaikum. Okey Ayuni, hari ni kita nak bawa apa? Kita ada bengkang telur, juga kuih tradisi daripada Terengganu. Pun famous juga untuk bulan puasa. Tapi kalau tak bulan puasa pun tak ada juga. Boleh juga. Tapi bulan puasa permintaan lebih tinggi. Lebih tinggi. Okey. Dan antara bahan-bahan yang diperlukan? Yang paling diperlukan, kita ada ni bahan istimewa dia sebab setengah orang tahu bengkang kuah lemak dengan manis saja. So ni kita add on ada ikan, sambal ikan. Ada ikan Ada ikan. Wah, special ni. Okey, kita simpan dulu resepi ni. Kita mulakan dengan Mak Tun dulu. Okey. Dan Mak Tun, yang pertama sekali, kita perlukan bahan apa? Nak start masak ni. Saya nak belajar masak ni dengan Mak Tun ni. Kunyit hidup. Okey. Lada hitam, cili padi, bawang putih, asam keping. Okey. Yang mula-mula tu Mak Tun kita kena buat apa? Kita tumbuk kunyit dulu, lepas tu lada hitam, lada, lepas tu bawang putih. Bawang putih ni agak-agak lah Agak-agak lah. Okey. Yang ini, kemudian yang ini? Itu garam. Garam. Ini perasa. Okey, dan juga ini yang paling penting budu. Daun kesum. Daun kesum. Okey. Jom Mak Tun, kita sambil tu kita nak buat dulu. Semua barang-barang sudah disediakan. Okey. Masukkan. Yang pertama kita kena letakkan air dulu Berapa banyak air ni? Ikut suka-suka hati. Kalau suka berkuah, taruh air lebih sikit. Kalau tak suka berkuah, ikut kita lah. Kata ikut rasa ikut lah. kita rasa. Kalau nak pekat, kurangkan airnya. Kalau nak pekat, kurangkan airnya. Okey, jadi kita kena bagi dia mendidih dulu. Bagi dia mendidih. Okey, lebih sikit. Tapi boleh masukkan terus sekali ikan pun tak apa. Okey, kita masukkan ikan terus. Masukkan ikan. Okey. Boleh? Okey, kita masukkan satu persatu Okey. Yang ni biasanya untuk Jordan ni berapa ramai boleh makan ni, Mak Tun? Ni berapa ramai? Ini kalau macam yang ni 4-5 orang gitu je lah. 4-5 orang. Kita tambah sedikit air Tambah sedikit air. Bagi dia terendam ikan. Takut dia terendam ikan. Takut dia kalau tidak dia ni apa ni? Dia tak masak sekali lah kan? Kering atas dia. Okey. Okey, kemudian kita kena buat apa? Masuk rempah dia yang telah disediakan. Okey, yang ini kita dah siap. Tumbuk semua. Kita tumbuk tau, kita tak blend. Tumbuk tradisional. Ya, baru sedap nikmat dia lagi tu Mak Tun. Okey. Lepas tu sedikit asam keping. Suka hatilah kalau dia orang suka yang masam taruh banyak. Kalau tak suka tu dah ayahlah taruh banyak-banyak sangat. Jangan banyak sangat ya. Ikut sedang-sedang je. Ikut kesesuaian kan. Tengok pada jenis ikan juga kot. Mak Tun. Ikut ikan. Habis tu taruh garam. Okey. Sedikit garam, sedikit perasa. Okey. Dan seterusnya bila kita tunggu tunggu mendidih baru masukkan daun kesum sama dengan budu. Bila dah mendidih baru kita masukkan daun kesum dan juga budu. Okey, sambil-sambil tu saya nak ke sana pula. Kita nak tengok juga resepi ni daripada Ayuni ni. Okey Ayuni, tadi kita dah bagi tahu dekat para penonton tadi kan, itu bahan rahsia tu ikan Okey, jadi yang pertama sekali apa yang perlu kita buat? Okey, ni adunan untuk bengkang telur lah. Okey, dalam ni ada tepung beras, telur dan garam. Itu saja. Dibancuhkan je. Bancuh terus. Okey. Cara dia kita bakar dia. Jadi dia tak perlu terlalu pekat Tak. Sebab dia hanya bancuhan tepung beras saja.
sedapnya pagi-pagi ni macam-macam bau dah ada. Okey. Dia kena betul-betul paras. Betul. Perlu tak letak minyak dulu ke? Perlu tak? Perlu letak minyak dulu sebabnya takut melekat. Okey, boleh tak saya nak cuba? Boleh? Nak cakap kan? Menggigil pula. Tiba rasa menggigil pula tangan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Betul betul. Okey. Allah Akbar tak kabira. apa. Kita memang macam tu je. Dia memang macam tu. Jangan memalukan diri anda. Okey. Sikit lagi ya. Okey. Okey, penerbit jangan bahan saya. Okey. Kita kena tutup dia untuk dia cepat masak. Bagi cepat masak. Dan biasanya berapa lama ambil masa ni? Dalam 7 minit. 7 minit sahaja. Okey. Dan satu lagi, yang ini pun nampak menarik. Apa ni? Sebab ini kita mempromosikan tempe yang tempe. Betul, tempe. Jadi kita inovasikan sikit. Pai tea ni chicken pai tea. So kita tukar ayam tu kepada tempe. Wow. Menarik kan? Daripada kita makan ayam, kita boleh orang kata rasa yang lebih lain lah juga kan? Betul. Rasa dia macam mana? Rasa dia lemak-lemak. Lemak? Sebab tempe ni kita bukan goreng saja tau. Kita guna tepung salut ni. Tepung juga. So dia ada rasa lah. Rasa. Lebih sedap lagi ya. Okey, jadi ini dia tempenya. Kita nak tunjuk juga kepada para penonton kat rumah kan. Di sini, ini tempenya. Okey, ini tepung yang kita gunakan untuk kita gorengkan tempe tersebut. Betul. Dan inilah dia. Ya, telah inovasi lah orang kata kan. Inovasi baru. Kita letakkan tempe. Daripada kita letakkan ayam. Kita gantikan dengan tempe. Menarik. Paiti tempe. Kita boleh makan dengan sos macam biasa. Betul lah. Okey, jadi sementara kita tunggu masak ni, saya nak ke sana pula. Okey. Jadi Mak Tun, kita ada satu lagi resepi ni Mak Tun. Kita nak tunjuk kepada para penonton satu lagi resepi yang ini. Apa tadi? Nak buat kuih tradisional Terengganu yang digemar oleh orang Terengganu pada bulan Ramadan. Kuih nebak. Okey, jadi apa antara bahannya? Bahan dia Mak Tun. Nebak yang telah disediakan. Okey. Lepas tu daun pandang sama gula. Sama gula itu je? Mudah dan senang. Betul, 3 bahan je siap. Okey, jadi yang pertama kita kena buat apa? Pertama. Okey, kita kena buat apa ni? Saya tak tahu ni. Masukkan air. Okey, masukkan air. Okey. Sedikit air. Berapa banyak tu Mak Tun? Sikit je Okey, kemudian kita kalau nak banyak masukkan? Masukkan banyak. Masukkan gula dulu. Gula dulu, okey. Gula ni kalau tu satu sudu ni untuk 3 biji nebak ni. Okey, satu sudu bersamaan dengan 3 nakbat tadi ya? Okey. Kita buat 6 biji je. Okey, kemudian kita kena daun masukkan pandan dulu. Daun pandan. Okey, tak apa, saya jadi pembantu Mak Tun. Okey. Daun pandan ni kita kacau lah gula. Kita kacau-kacau. Kacau gula sampai tak pakai semua juga ya? Ya? Kita tak pakai semua juga ya Mak Tun? Tak pakai. Okey. Kemudian ikut suka. Bagi dia cair dulu. Kemudian baru kita masukkan Baru masukkan ni. Biasanya berapa lama ni Mak Tun? Sekejap je. Tapi kita bagi dia air ni biar dia kering mendidih, dulu. Mendidih. Bagi mendidih. Okey, ni resepi kita yang ni dah hampir siap dah. Daun kesum. So kita kena masukkan daun kesum dan juga budu. Masukkan sedikit daun kesum. Ya Allah, bau dia memanggil-manggil ya. Mak Tun. Dan sedikit budu. Mak Tun, saya lapar ni Mak Tun. Ya, boleh makan. Okey. Masukkan sedikit budu. Okey, boleh. Bagi ada rasa budu tu. Rasa je. Jadi untuk kesesuaian makan waktu bila sesuai ni makan ni? Ya, biasanya kalau masakan macam gini ni singgang pedas kan, maknanya sesuai untuk siang hari je lah. Waktu tengah hari lah. Tengah hari. Okey, jadi yang ni dah siap Dah. Okey, yang ini dah siap hasilnya. Kita tak sempat nak tunjuk ni. Okey. Mak Tun nak masukkan dalam ni ke tak perlu? Dalam mangkuk ke? Boleh masuk dalam mangkuk. Boleh. Ada mana tempat pemegang? Dia orang tak bawa. Tak bawa tak apa. Kita tunjuk daripada dalam kuali je Mak Tun, jangan risau. Apa saya kat? Boleh. Boleh. Okey. Ini dia hasilnya dah pun siap ya. Singgang pedas tadi ya. Asam pedas ikan lampang sungai. Ikan lampang sungai. Okey.
Okey, ini kena nasi panas, kena pula dengan budu, cili padi, memang ngam. Okey, takkan sedikit kuahnya. Bau dia pun dah memanggil-manggil Mak Tun. Okey. Okey Mak Tun, ini dia hasilnya para penonton. Yang kami bawakan kepada anda resepi tradisional. Okey, seterusnya Mak Tun sambil-sambil tu Mak Tun kita siapkan dulu nak bite kita. Okey, kita ada satu lagi. Kita nak tengok hasilnya macam mana. Okey, bila dia dah masak, betul-betul masak tu memang dia takkan melekat. Jadi ni tak melekat. Jadi senanglah untuk kita sungkit. Okey, so ni dah masak. So boleh angkat boleh angkat. Saya tolong angkat? Boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey dah. Kita dan kita akan letakkan dia punya intinya. Ini yang dah siap ini hasilnya yang telah pun siap. Jadi inti tu akan diletakkan di bahagian sama ada nak tambah ataupun sebab dalam kuah ni dah ada inti. Dah ada. Siap. Ni cuma kalau yang nak makan tambah lagi, nak rasa lagi boleh juga. Jadi ini dia antara hasilnya resepi yang kami bawakan kepada anda, resepi-resepi tradisional. Yang ini kita dah siap dan kita nak tengok juga macam mana Mak Tun. Hampir siap Hampir siap. Okey. Tak apa kalau tak sempat siap tak apa. Ini kita dah bawakan kepada para penonton. Inilah hasilnya. Selepas pun siap. Jadi itu dia berkenaan dengan resepi tradisional. Terima kasih saya ucapkan kepada Mak Tun. Terima kasih juga pada Ayuni dan juga Ain. Okey, seterusnya kita nak ke cuaca untuk melihat keadaan cuaca untuk hari ini. Jom kita ke Met Malaysia. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Baik, kita mulakan laporan cuaca pada pagi ini dengan melihat kepada paparan carta angin semasa. Rantau negara masih dipengaruhi arah angin dari arah timuran dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 10 hingga 30 km per jam. Namun begitu dapat diperhatikan terdapatnya pesongan angin timuran di sekitar negeri Sarawak yang mana keadaan ini boleh membawa kelembapan yang lebih tinggi di kawasan yang tersebut. Oleh itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran hujan berterusan peringkat waspada sehingga ke hari ini bagi bahagian Kuching, Serian, Seri Aman, Samarahan, Betong, Seri K, Mukah, Sibu dan juga Song di bahagian Kapit dan dinasihatkan kepada penduduk setempat supaya lebih cakna dengan keadaan cuaca kerana kemungkinan banjir masih lagi boleh berlaku terutamanya bagi siapa yang menetap di kawasan yang berkedudukan rendah. Baik, seterusnya kita perhatikan pula pada keadaan cuaca semasa di Semenanjung. Untuk pagi ini tiada hujan dan cuaca cerah diperhatikan bagi kesemua negeri di Semenanjung Malaysia. Cuma terdapat hujan di sekitar daerah Kota Tinggi dan Mersing di negeri Johor yang kami jangkakan akan beransur reda menjelang kelewat pagi dan keadaan cuaca tiada hujan ini dijangka boleh berterusan sehingga ke petang nanti bagi lain-lain negeri. Seterusnya bagi keadaan cuaca di negeri Sarawak pula, hujan lebat masih lagi kini dicerap di 1-2 tempat melibatkan bahagian pedalaman, Seri Aman dan juga Serian di bahagian selatan negeri Sarawak. Begitu juga di bahagian perairan di sekitar Bintulu yang kami jangkakan akan beransur reda menjelang ke lewat pagi nanti. Bagi keadaan cuaca di negeri Sabah pada ketika ini hanya mendung di 1-2 tempat dan dijangka keadaan cuaca tiada hujan ini akan berterusan sehingga ke petang nanti. Baik, menjelang ke petang nanti pula berdasarkan model numerical Met Malaysia, hujan lebat berserta ribut petir berpotensi untuk berlaku hanya di 1-2 tempat melibatkan bahagian pantai barat di negeri Johor. Dan pada petang ini kami jangkakan keadaan kurang hujan di sekitar Semenanjung. Namun begitu masih lagi boleh berlaku hujan lebat di 1-2 tempat melibatkan bahagian pedalaman negeri Perak dan Selangor. Berbeza keadaan cuaca di negeri Sarawak, hujan lebat berserta ribut petir diramalkan untuk berlaku di hampir ke semua bahagian di negeri Sarawak namun lebih tertumpu di bahagian selatan dan tengah. Bagi negeri Sabah pula, hujan boleh berlaku kecuali di bahagian Kudat dan juga di Labuan.
Baik, itu saja info cuaca yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Jangan lupa ikuti kami di laman media sosial seperti yang tertera di sini untuk mengetahui keadaan cuaca yang lebih terperinci di kawasan anda. Sekian dari saya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Lebih menjimatkan memasak dengan cerik penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda. Baiklah, pastinya anda semua terkesima sejak pukul 8 pagi tadi kami bawakan keindahan resort ini dengan pelbagai ukiran kayu yang cukup menarik. Dan untuk pengetahuan anda semua, kayu ini adalah kayu cengal. Dan hari ini saya bawakan kepada anda semua orang yang bertanggungjawab untuk menghasilkan ukiran di resort ini. Bersama saya adalah Encik Muhammad Amru yang juga merupakan tenaga pengajar kepada salah satu akademik yang menjalankan pengajian yang berasaskan kepada ukiran kayu ini. Baiklah, Encik Amru, terima kasih kerana sudi datang dan juga tahniah diucapkan di atas keindahan ukiran kayu yang terdapat dalam Seni Bina Resort ini. Macam mana sebenarnya kalau kita nak ceritakan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia berkenaan dengan ukiran kayu ini? Okey, tetapi sebelum itu saya kira kita telah pun menerima ketibaan Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia ke lokasi ini. Sebelum kita bersembang lagi dengan Encik Amru, kita nak dapatkan lagi lah gambaran dan juga lintas langsung berkenaan dengan ketibaan Ketua Pengarah Penyiaran bersama dengan kehadiran kehormat. Okey, tetapi sebelum itu Encik Amru, kita boleh mulakan sedikit? Okey. Okey. Sambil kita menyaksikan ukiran kayu ini dan juga di kaca TV adalah ketibaan Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia Datuk Suhaimi Sulaiman ke resort ini, iaitu Resort Warisan Pahlawan, sempena dengan pelancaran program Jelajah Ramadan RTM 2024. Saya kira pada awal tadi kita telah tunjukkan kepada anda pelepasan konvoi dari Hotel Paya Bunga Kuala Terengganu, perjalanan sejauh 50 km dan kini telah pun tiba di lokasi pertama Jelajah Ramadan 2024 yang telah pun dihostkan oleh tuan rumahnya adalah RTM Terengganu. Dan saya kira pada pukul 9.20 sebentar saja lagi kita akan menyaksikan secara keseluruhannya adalah
majlis perasmian dan juga pelancaran Jelajah Ramadan 2024. Dan kelihatan Datuk Suhaimi Sulaiman bergerak menuju ke set Selamat Pagi Malaysia dan juga menyaksikan keindahan resort warisan pahlawan ini bersama dengan div-div kehormat yang lain dan juga saya kira pihak pengurusan RTM sendiri, dan juga sedang menyaksikan persembahan daripada anak-anak muda dan juga anak-anak kecil dari kumpulan Ulu Kertok yang tadi telah pun memberikan kepada kita semua pembukaan Selamat Pagi Malaysia. Itu dia persembahan daripada anak-anak daripada Hulu Terengganu ataupun Kuala Berang ini dalam pelancaran Jelajah Ramadan 2024. Bersempena juga dengan hari ini kita bersiaran Selamat Pagi Malaysia sempena dengan ulang tahun ke-40 dan ini adalah lokasi ke-10. Dan sebentar saja lagi kita akan juga mendapatkan pandangan dan juga pendapat berkenaan dengan program Jelajah Ramadan RTM 2024 ini bersama dengan Datuk Suhaimi Sulaiman. Seketika kita akan berikan anda secara langsung dalam Selamat Pagi Malaysia sebentar saja lagi. Sebelum Datuk Suhaimi Sulaiman akan berangkat ke lokasi seterusnya, itu tidak jauh daripada lokasi Selamat Pagi Malaysia ini melancarkan Jelajah Ramadan RTM 2024. Kita saksikan dahulu persembahan daripada adik-adik kumpulan Ulu Kertok. Sambut salam dari Ketok Ulu. Ala sambutlah salam. 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 Sambut salam dari Ketok Ulu. Wow, itu dia persembahan daripada kumpulan Kertok Ulu. Adik-adik kita sambung menyanyi, saya kira. Aku merantau duduk di negeri orang, beratur-batu dari kampung aku. Lening aku kita memang duduk sepak, hidup indoran macam orang normal. Nak cari kedai ada masakan kampung, tapi payah sungguh makanan segera gohok simbung. Ning aku malah duduk bandar besar, kalau sesak musim ketang dok tahu kepala ekor. Nak balik kampung, nak balik kampung Malang Ning juga. Aku nak makan nasi dengan kuah pinggan, lauk ikan air, dok pun ikan selayang. Tumbuk sambal belacang, makan ulang aja. Letak bibir-bibir kalau budu ada. Ngepih kacang botol, suap sekali dengan ikan. Makan selu-selu, tambah lekat tulang. Kalau ada cuti pakat balik kampung Lawe, balik mana lagi negeri Terengganu yang tercinta. Terengganu yang tercinta. Itu dia.
Baiklah, itu dia persembahan daripada kumpulan Keretuk Ulu yang telah pun memberikan persembahan selamat datang kepada Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia Datuk Suhaimi Sulaiman untuk melancarkan program Jelajah Ramadan 2024. Kita sambung kembali bersama dengan Encik Amru untuk kita belajar tentang mengukir. Baiklah Encik Amru, kita boleh sambung lagi. Encik Amru mengukir, samping itu Encik Amru boleh ceritakan sedikitlah sejarah dan juga pengalaman Encik Amru dalam seni ukiran kayu ni, Encik Amru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bermula daripada mengukir ni. Saya belajar daripada tahun 2008 lah dekat Institut Kraf Negara dekat Rawang. Jadi start daripada situlah saya start mengukir sehinggalah sekarang sudah dalam 16 tahun. 16 tahun lah. Dan sekarang dulu saya merupakan pekerja kepada Warisan Pahlawan Resort lah. Jadi lepas tu saya dapat tawaran untuk jadi pengajar dekat Terengganu Timber Industry Training Center. Oh, maksudnya tadi macam semua ukiran dekat resort ni Cik Amru buat lah kan? Kebanyakannya ukiran dekat sini hasil daripada tangan saya lah. Biasanya kayu apa yang paling sesuai untuk dijadikan ukiran? Biasanya untuk ukiran ni kita paling sesuai lah. Kayu cengal. Kayu cengal. Kayu cengal. Yang kedua kayu seraya, antara kayu yang terbaik lah tu. Dia dinilai tu dari segi kekerasan ataupun kelembutan kayu tersebut? Dia kalau kita ukir ni, kalau kayu cengal ni dia sedap ukir. Dia senang untuk dia ukir, tapi dia keras. Tapi dari segi motif itu pula bagaimana? Kalau tengok sini lain, kan dekat sini pula lain. Kalau motif ni kita ikut. Kalau kita belajar dulu, dia ambil daripada motif setempat. Contoh, dekat sini banyak bunga matahari, kita buat motif bunga matahari gitu lah. Atas dia kita buat motif ni berdasarkan tempat, sesuatu tempat lah. Okey. Kalau kita tengok sini banyak pekakas ni. Ini semua dia panggil mata pahat ni. Ini pahat ukir. Pahat ukir lah semua sekali kan? Dia pahat ukir ni dia ada 4 jenis. Pahat rata, kalau pahat rata ni dia rata je. Kemudian pahat kuku, dia bentuk macam kuku lah. Lepas tu ini pahat lengkung. Pahat lengkung ni dia melengkung. Untuk ini untuk longkang yang besar lah. Untuk kita nak dalamkan. Okey, kalau kita tengok sini ini hasil. Yang ni kira berapa peratus siap ni? Berapa puluh ini peratus? dalam 80% yang siap. 80%? Ni belum kita gosok lagi. Selepas digosok kena shellac lah? Kena shellac lah. Ni reha Quran lah? Ini antara reha yang masih dalam proses. Dalam proses. Jadi semua ni ukuran. Kalau macam ni lah, berapa lama masa untuk Cik Amru siapkan? Ini kita ambil dalam masa 3 hari lah. 3 hari sahaja? Untuk siap. Tapi potongannya guna mesin dulu? Guna mesin dulu. Kemudian ukir ni kita semua pakai tangan. Pakai pahat ni lah. Okey. Kayu ni kayu apa? Ini kayu cengal. Ini kayu cengal? Kalau macam ni dia merah sikit kan? Ini yang lama sikit. Biasa kalau kayu cengal ni dia makin lama makin gelap. Itu yang kita tengok dekat resort. Dia makin lama dia akan makin gelap sebab getah dia. Itulah keunikan kayu cengal. Okey. Kalau orang nak menuntut dengan Cik Amru kan, macam mana nak belajar dengan Cik Amru? Untuk orang muda, saya kesempatan ni saya nak promote sikit lah untuk warga negeri Terengganu lah. Kanak-kanak belia untuk kemasukan untuk khusus ukiran kayu di TTITC lah. Terengganu Timber Industry Training Center. Dan akan dibuka pendaftaran pada bulan 4 ni. Okey. Biasanya satu kursus tu berapa lama? Biasa kursus tu untuk dapat tahap 3 CJ Kemahiran Malaysia selama 2 tahun lah. Selama 2 tahun? 2 tahun. SKM tahap 3 je. Kita bawa asas untuk dapat kemahiran mengukir lah. Okey. Saja masa yang kita ada. Terima kasih Cik Amru kerana sudi berkongsi dengan kita tentang kemahiran mengukir kayu ini dan juga keindahan ukiran kayu di Warisan Pahlawan Resort ini. Baiklah, kita berehat seketika, kita kembali selepas ini. Kita nak terus ceria dalam Ceria Pagi. Mana jua anda berada? Mana cukup? Muna lah. Bayi
Ayolah, bukan masalah. Tu mek jaruh tolong jual. Bukan orang tu. Mek jaruh tu balik. Dah apa hari ni, hari yang baik ni, semua ni cikgu bayar. Masing-masing ada masalah sendiri, masalah dunia, masalah pribadi. Jangan utuh. Aku sempat cok-cek lagi. Sekarang asyik di depan egok sekarang. Tahu tak? Dah lalu kat ulu. Egok tu, dia panggil itu. Macam minum sup minum sup. Lucu apa? Lucu. 34 je, kita suka. Rancangan baharu di 34 stesen, bersiaran serentak 3.40 hingga 4.14 petang, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Apa yang menarik di Terengganu? Pusat pelancongan dan rekreasi. Kebudayaan, kesenian, penggiat muzik dan kandungan kreatif, makanan unik dan banyak lagi. Kepelbagaian kandungan dalam 34 minit bersiaran mengisi hari anda. Nantikan bermula 5 Januari 2024, Jumaat, Sabtu dan Ahad. 3.40 hingga 4.14 petang menerusi RTM Klik dan media sosial kami. Facebook dan juga TikTok Terengganu FM. Mesra ceria, 34 je, kita suka. Lokasi seterusnya untuk Selamat Pagi Malaysia 40 tahun. Kita akan ke Terengganu. Lokasi pertama di Dataran Kuala Berang pada 9 Mac 2024. Dan pada hari kedua 10 Mac 2024, Selamat Pagi Malaysia akan bersiaran secara langsung dari Resort Warisan Pahlawan sempena dengan perasmian Jelajah Ramadan 2024. Pakat mari ramai-ramai. Pakat tengok Selamat Pagi Malaysia di TV1. Mari ramai-ramai tengok Selamat Pagi Malaysia di TV1. Jadi saya, Ridwan Mustafa bersama dengan rakan pengacara saya, Raja Sufia Raja Arif akan menemani anda. Jom, kakak kita, mari anda. Seru tiga ramai-ramai kita sebut. Seru tiga geti kita takkan jemu. Seru tiga negeri Terengganu memang padu. Dah marilah kita pakai pergi Kuala Berang belakang. Ada nape kapur hitam? Dengar kata RTM yang buat Jelajah Ramadan. Ha, sedap tu rasa. Ada nape lagi? Okey yang kaya. Lepas tu ada juga persembahan kata ulu. Kita boleh belajar tu persembahan kata ulu tu. Kat Ibrahim tu. Marilah. Jom. Dah marilah kita pergi. Mari pergi. Dah marilah. Dia pun nak bawa dah. Bawa dah. Boleh. Itu dekat. Itu kat ni. Kita DJ tinggal kita, weh. Mapi tinggal kita gitu. Cepat pergi ke tu. Itu dia klip yang kita ambil daripada TikTok sempena dengan program Jelajah Ramadan. Sekarang mempromosikan bukan saja di kaca TV, malah kita gunakan TikTok, Instagram dan juga Facebook. Ya, betul. Dan juga itu dia, hari ini juga kami nak bawakan kepada anda berkenaan dengan pelancaran Jelajah Ramadan 2024 dan kita cukup berbesar hati hari ini kerana kita bersama dengan yang berbahagia, Datuk Suhaimi Sulaiman. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Ya, macam mana perjalanan berada di Terengganu? Ya, alhamdulillah. Kampung Ridwan, ya. Okey, Datuk. Kita mulakan, Datuk. Ini adalah lokasi pertama. Lepas ini apakah perancangan untuk lokasi seterusnya? Lepas ni konvoi kita akan pergi ke Kelantan, selepas tu ke utara Semenanjung dan kemudian kita pergi ke semua lokasi di Malaysia. Jadi sebenarnya tujuan dia sebenarnya ialah kita ni media. Jadi kita media ni kita perantara antara mereka yang memerlukan dan mereka yang ada sumber untuk membantu. Jadi kita di tengah-tengah, jadi kita membantu menemukan mereka dan memahami apa yang masalah yang mereka hadapi dan menyampaikannya kepada pihak yang dapat membantu. Jadi itu sebenarnya tujuan kita, menyantuni mereka yang memerlukan. Tak kisah dari di mana pun ataupun tak kisah daripada kaum apa pun, sebab kita hidup ni bersatu padu dan inilah sebenarnya misi kita dalam Jelajah Ramadan ni sebenarnya. Ya. Itu dia, dan ia merupakan edisi yang ke-12. Ya, dah lama ya. Dan apa antara pengisian untuk kali ini? Pengisian ini saya rasa yang paling penting sekali adalah kita ni adalah penyiar. Jadi kita perlu memahami apa yang diperkatakan orang di
sekitar tempat yang kita pergi itu, dan juga kita juga kena memahami apakah aspirasi mereka dan bagaimana kita boleh selain daripada menyantuni, bagaimana kita boleh bantu untuk menginspirasi, ya. Kemudian kita ada 34 stesen radio, satu suara. Jadi maksudnya di sini ialah apa pun kita buat, ya, kita buat semua tu untuk penonton dan juga pendengar kita, memberikan yang terbaik apa yang boleh kita buat, dan inilah sebenarnya misi kita di RTM. Jadi itulah yang paling penting, kita pergi untuk memahami, menyantuni, membantu dan menyampaikan kepada pihak-pihak lain apa yang diperlukan. Ini yang sangat penting. Itulah sebenarnya raison d'être itu, kalau orang Perancis kata raison d'être, apakah your reason for being, apa sebab kita berada di tempat kita. Okey. Dan sebentar lagi Datuk akan melancarkan program Jelajah Ramadan. Inilah lokasi pertama dan saya kira selepas ini banyak DJ kita setiap negeri telah pun berkumpul di sini. Ya, memang. Dan selepas ini lokasi pertama mereka akan ke lokasi kedua, iaitu di Kelantan. Selepas itu akan ke Kedah. Jadi banyak lagi lah. Apakah harapan Datuk untuk melihat program Jelajah Ramadan edisi pada kali ini kita berjaya laksanakan, ia lain daripada yang lain, ia dapat memberi impak kepada sesiapa sahaja yang kita pergi ke komuniti tersebut. Ya, yang penting orang nampak nilai apa yang kita buat ni, dia sesuatu yang bernilai, sesuatu yang beri manfaat. Itu sebabnya sekarang ni kita mempunyai banyak penaja yang sama-sama mahu bekerjasama dengan kita, sebab mereka tahu ini adalah satu jenama yang bagus, yang menjalankan tugas-tugas yang bagus, dan ini adalah satu nilai yang harus kita pegang. Ya, jadi bila nilai kita itu bagus, maksudnya kita buat setulus hati, dari hati yang ikhlas, jadi akan mendapat kejayaan, kerana bila kita buat sesuatu dengan bersungguh-sungguh dan dengan keikhlasan, maka saya rasa the sky is the limit. Maksudnya di situ adalah kalau kita buat kerja baik itu akan berlipat ganda. Orang ni pun akan buat kerja baik, orang ni pun akan buat kerja yang baik. Jadi maksudnya ramai-ramai akan membuat satu kebajikan yang saya rasa keorganisasi yang besar impaknya kepada semua. Ya, itu ini. Jadi kita bermula dengan bulan Ramadan ini sesuai menyebarkan kebaikan semestinya tu, ya. Kita menjadi contohlah kepada semua, insya-Allah. Dan saya kira kami cukup berbesar hatilah di tim Selamat Pagi Malaysia ini kerana memilih Selamat Pagi Malaysia edisi pada kali ini untuk bersama-sama kita menyaksikan pelancaran program Jelajah Ramadan RTM 2024, dan saya kira Datuk sudah pun bersedia untuk ke lokasi seterusnya. Di Dewan sana, kerana di Dewan sana ada lagi program untuk menyaksikan pelancaran Jelajah Ramadan RTM 2024. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Saim Sulaiman. Cuaca pun tak panas, redup kita di Datuk, berkabus. Kita mulakan Selamat Pagi Malaysia dengan kehadiran kabus. Berembun pagi. Terima kasih yang istimewa untuk kita berikan kepada anda di RTM ini sempena dengan SPM Selamat Pagi Malaysia edisi ke-40 tahun dan juga pelancaran Jelajah Ramadan RTM 2024. Terima kasih Datuk. Banyak sekali lagi. Kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Okey. Yang berlari tidak lagi menanti, zaman beralih arah, data kian bercambah, maklumat lebih terperinci dalam dunia data, bekalan data utama melangkah maju, informasi bermakna dan beri cahaya. Sekejap tindakan takkan berhenti untuk kemajuan. Kini pagi untuk semua data terhubung lebih sejahtera. Setiap big data cermat dijaga, kemajuan itulah janji kita. Tiada yang tertinggal, taraf ditingkatkan, dunia di ujung jari, adu data terbaik untuk semua. Sarjana rancangan serta memandu arah, akses digital kini
Dah marilah kita pakai lagi kolaborasi belakang. Ada napa kapur kita? Dengar kata RTM yang buat jelajah Ramadan. Sedap tu rasa. Ada napa lagi? Okey yang kaya. Lepas tu ada juga persembahan kata ulu. Kita boleh belajar tu persembahan kata ulu tu. Kat Ibrahim tu. Marilah. Jom. Dah marilah kita pergi. Mari lagi. Mari lagi. Dah mari lagi. Dia pergi nak bawa ni. Bawa dah. Boleh. Itu dekat. Itu kat ni. Kita DJ tinggal kita, weh. Mapi tinggal kita gitu. Cepat pergi ketua. Itulah gelagat DJ dari Terengganu FM dalam mempromosikan Jelajah Ramadan 2024. Tuan rumah pertama. Ini ke Kelantan, ke Kedah dan banyak lagi lokasi-lokasi lain lah. Betul. Dan yang terakhir akan berada di Johor Bahru. Ya, betul. InsyaAllah. Okey. Sekarang kita nak berikan anda satu bingkisan juga. Ini adalah seni pembuatan pisau. Kat sini banyaklah, bukan saja pisau, dia panggil golok dan sebagainya. Apa kata kita saksikan sekarang? Yang mana bingkisan ini telah pun disediakan oleh Nur Azila Mat Sani. Silakan. Tidak ramai anak muda pada zaman kini yang meminati kerja-kerja pembuatan parang dan pisau. Majoriti industri itu dimonopoli golongan otai atau veteran. Bagaimanapun, masih ada segelintir anak muda yang minat menceburi bidang itu kerana dilihat mampu mengasah bakat seni dan kreativiti mereka. Bermula dengan hobi mengumpul pisau, Lokman Nur Hakim Sukri, 26 tahun atau mesra disapa Madda, membina kerjaya dengan menghasilkan pisau jenamanya sendiri sejak 8 tahun lalu. Hanya bermodalkan RM80 pada 2016, anak muda dari Kuala Menjing, Hulu Terengganu ini mula merealisasikan minatnya dengan membeli mesin pencanai. Memandangkan ayahnya, Sukri Abdullah, 57 tahun, adalah pengusaha arang tradisional di Hulu Terengganu, beliau memanfaatkan sisa arang tersebut untuk pembakaran dan menghasilkan pisau. Menurutnya, proses menempa pisau secara tradisional ini lebih tahan lama dan mempunyai nilai sentimental tersendiri kerana dihasilkan daripada air tangan dan kreativiti si penempa. Kita perhati kan, memang generasi muda hari ni memang payah nak cebur bidang ni sebab kerja ni tak semua orang boleh buat pasal dia berkait dengan minat. Tepa bilah ni bukan hanya sekadar kerja, dia berkait dengan air tangan yang mana semua orang tak mampu nak buat. Hanya orang-orang yang betul-betul minat saja boleh buat. Berguru hampir di kesemua pelosok tanah air, beliau memanfaatkan masa terluang dengan mendalami ilmu menempa pisau. Lebih membanggakan, selain pasaran tempatan, pisau yang dihasilkan Lokman turut mendapat permintaan dari Brunei, Singapura, Thailand dan Indonesia. Antara yang dihasilkannya adalah golok sembelih, golok tulang, golok lasak, kapak tulang, pisau serbaguna dan pisau melapah. Lazimnya beliau menggunakan keluli berkarbon tinggi dan besi terpakai berkualiti tinggi yang turut diimport dari Jerman dan Amerika Syarikat. Memandangkan permintaan banyak diterima dari laman sosial, secara purata beliau mampu menghasilkan 8 bilah pisau sehari bergantung kepada jenis dan saiz. Awalnya saya ni cuma kolektor kecil-kecil. Sehinggalah sampai satu masa tu saya mari terfikir pasal ayah saya pun dia buat arang kan. Kemudian ada banyak sisa-sisa arang yang lebih tu. Jadi saya fikir macam mana saya nak manfaatkan sisa-sisa arang ni. Situ muncullah idea rasa nak menepa. Dan di samping tu pula, saya waktu tu memang saya ni kolektor pisau, tapi kolektor kecil-kecilan lah. Hasratnya mahu lebih ramai golongan muda seusia dengannya menceburi bidang pembuatan pisau tradisional supaya warisan itu terus kekal relevan. Nur Azila Muhammad Sani, RTM.
Itu dia salah satu keunikan yang anda boleh dapati kalau anda hadir ke negeri Terengganu ini. Bukan sahaja negeri Terengganu, malah ada juga pengusaha-pengusaha ataupun pembuat pisau dari negeri lain. Baik, dan seterusnya Ridwan, kita nak terus ke pelancaran untuk pagi ini Jelajah Ramadan 2024, dan ketika ini kita bersama dengan rakan kita DJ Sidi yang telah pun bersedia. Silakan. Saya tengok lagi rakan-rakan lain, ada Fama, semua ada. Selamat datang ya. Dan juga kepada semua pengarah-pengarah negeri, RTM, wakil-wakil penaja, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian. Terlebih dahulu saya mengucapkan jutaan terima kasih ya kepada semua yang hadir pada pagi ini. Kabus dah hilang dah ya. Dah matahari dah naik. Cantik tempat ni. Dan juga kepada semua pihak terlibat, terima kasih kerana telah bertungkus lumus bagi menjayakan program pelancaran Jelajah Ramadan 2024 ini. Hadirin yang saya hormati sekalian, selama 11 tahun program Jelajah Ramadan RTM dilaksanakan, ia bukan sahaja berjaya mencapai matlamat yang disasarkan, malah lebih dari itu ia telah menjadi satu program yang sangat berjaya dalam usahanya mendekatkan RTM dengan pendengar-pendengar radio RTM dan juga masyarakat segenap lapisan secara lebih madani melalui program-program kemasyarakatan yang dirancang setiap kali tibanya bulan Ramadan ya. Antaranya gotong royong masak bubur lambuk, ramah mesra bersama pengunjung bazar Ramadan dan juga ziarah kasih. Bersandarkan konsistensi, tempoh dan kecemerlangan konsep yang dilaksanakan selama lebih 10 tahun, Jelajah Ramadan telah diberi pengiktirafan oleh Malaysia Book of Records sebagai program tanggungjawab sosial korporat terpanjang di Malaysia. Tahniah. Untuk edisi ke-12 ini, pelbagai program-program menarik telah disusun, atur khusus untuk semua pendengar di 34 stesen radio RTM seluruh negara bermula hari ini sehinggalah 30 Mac 2024. Keunikan negeri Terengganu terutamanya dalam aspek pelancongan dan kebudayaan serta sinonim dengan tagline-nya iaitu negeri cantik, budaya menarik, orangnya baik-baik, memang baik, merupakan antara sebab yang menarik perhatian untuk Terengganu dipilih sebagai lokasi pelancaran Jelajah Ramadan 2024. Hadirin sekalian, sejak dilancarkan, Jelajah Ramadan terus mendapat sambutan menggalakkan khususnya dari pendengar-pendengar radio RTM sendiri, meliputi pelbagai lapisan masyarakat di setiap lokasi persinggahan skuad Jelajah Ramadan, lebih-lebih lagi di kawasan pendalaman. Untuk makluman, selain mendekati rakyat, Jelajah Ramadan juga merupakan usaha memastikan agar semua rancangan yang disediakan menerusi siaran TV dan radio RTM dapat diikuti dengan jelas dan berkualiti. Bermula dari Terengganu, skuad Jelajah akan meneruskan perjalanan bagi laluan pertama melibatkan persinggahan di Kelantan, seterusnya Perlis, Langkawi, Kedah, Pulau Pinang dan berakhir di Perak pada 18 Mac. Ini diikuti laluan kedua melibatkan lokasi-lokasi di Selangor, Pahang, Negeri Sembilan dan Melaka bermula 19 Mac hingga 22 Mac. Manakala laluan ketiga pula, penjelajahan akan bermula pada 23 hingga 24 Mac di Sarawak melibatkan Kuching, Limbang, Miri, Sibu, Seri Aman dan Bintulu sebelum meneruskan perjalanan ke laluan keempat dari Kota Kinabalu ke Sandakan, Keningau, Tawau dan Labuan bermula 25 Mac hinggalah 27 Mac. Jelajah Ramadan 2024 akan menutup tirainya pada 30 Mac di Johor selepas skuad Jelajah Ramadan melepasi laluan kelima di stesen Ibu Pejabat di Angkasa Puri, Kuala Lumpur pada 28 Mac. Program Jelajah Ramadan kali ini akan menggunakan 10 buah kenderaan yang melibatkan 15 kru termasuk juruhebah dan selebriti yang akan menjelajah ke semua 34 stesen radio RTM. Ucapan ini pasti tidak akan lengkap tanpa saya ucapkan jutaan terima kasih kepada para penaja yang telah menaruh kepercayaan kepada produk dan jenama RTM dan tim RTM untuk terus melakukan yang terbaik dalam menyampaikan hikmat bakti kepada masyarakat. Terima kasih Puan Syaliza, Ketua Perniagaan Runcit Petron. Terima kasih Encik Zamri Abu, Pengarah Urusan Nescu yang tak putus-putus memberikan sokongan kepada RTM. Terima kasih juga kepada pihak Warisan Pahlawan Resort, Amanah Raya Berhad, Balgate Venture dan New State Group yang sudi untuk berkolaborasi bagi menjayakan program ini. Sokongan anda amat-amat kami hargai
jika ada ruang, tajalah lagi. Itu pantun dua kerat. Akhir kata bertemakan satu suara radio RTM dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan sukacitanya merasmikan Jelajah Ramadan edisi ke-12 2024 Satu Suara Radio RTM. Sekian. Terima kasih. Mari saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk untuk Datuk kekal terus bersama-sama dengan kita di pentas, dan juga tuan-tuan dan puan yang menyaksikan dan juga menerusi Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Kita ingin mengucapkan terima kasih Malaysia yang terus memberikan kita satu impak yang cukup berbeza selama 12 tahun penganjuran Jelajah Ramadan RTM 2024 untuk kali ini, kali yang ke-12. Jadi pelbagai sebenarnya detik dan juga suka duka, kemanisan yang kita hadapi, kita bawa, kita tinggalkan kenangan itu bersama-sama. Baik, dan juga untuk kita berikan satu aura yang cukup berbeza pada waktu ini di atas pentas. Untuk itu, mari saya dengan segala hormatnya ingin menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Encik Sabri bin Mansur untuk menjemput dan mengiringi Encik Saiful Zaman, dan dipersilakan untuk menjemput Encik Nasruddin ke pentas bersama-sama Petron dan Nesquio. Dipersilakan. Jadi pada waktu ini kita persilakan untuk Yang Berbahagia Datuk ke Mirabol untuk kita bersama-sama dalam kiraan 3, Datuk. Untuk kita meletakkan tangan Datuk diiringi bersama-sama tetamu-tetamu kehormat dalam kiraan 3. 3, 2, 1. Satu detik pelancaran yang cukup istimewa. Kita dapat saksikan logo keramat Jelajah RTM, Jelajah Ramadan RTM 2024 dikeluarkan dan masih terus utuh digunakan untuk edisi kali yang ke-12 pada kali ini. Cukup istimewa pada waktu ini, dan juga kita berikan satu tepukan yang sangat gemuruh kepada Yang Berbahagia Datuk Suhaimi Sulaiman, Ketua Pengarah Penyiaran. Tuan-tuan dan puan-puan, kita pohon untuk bersama-sama kita saksikan acara di atas pentas, dan sebelum itu kita pohon untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk melapangkan ruangan di hadapan pentas seketika untuk sesuatu yang cukup mengejutkan pada pagi ini. Sebelum terjadi apa-apa kepada tuan-tuan dan puan-puan, sila mohon selamatkan diri. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, diceritakan Tun Teja diiringi oleh Panglima Unggul dari negeri Terengganu, Megat Panji Alam, membawa perutusan penting bagi diserahkan kepada pengarah penyiaran negeri Terengganu. Namun begitu, perjalanan mereka tidaklah mudah. Kita saksikan.
Jelajah Ramadan RTM kepada Encik Sabri Mansur, Pengarah Penyiaran Negeri Terengganu. Bagi acara seterusnya, hadirin hadirat yang dihormati sekalian, mari dengan segala hormatnya ingin menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Encik Syahizam bin Said, Pengarah Penyiaran Negeri Kelantan, untuk bersama-sama ke pentas. Mari dengan segala hormatnya mempersilakan. Dan disaksikan oleh Yang Berbahagia Datuk Suhaimi Sulaiman. Kita saksikan penyerahan bendera Jelajah Ramadan RTM 2024 yang akan konvoi ke Negeri Kelantan Darul Naim. Hadirin yang dihormati sekalian, mari kita akan teruskan untuk kita menjemput dan mempersilakan bagi mengetuai pelepasan konvoi pada pagi ini. Untuk itu, mari dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Suhaimi Sulaiman dan tetamu-tetamu kehormat ke acara pelepasan konvoi ke Negeri Kelantan. Dipersilakan. Dipersilakan juga untuk tetamu-tetamu kehormat untuk bersama-sama mengiringi bersama-sama Yang Berbahagia Datuk. Hadirin-hadirat yang dihormati sekalian, sebelum konvoi ini dilepaskan juga, mari dengan segala hormatnya ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Sekali lagi kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada patron. Tepukan untuk patron. Jadi untuk itu, mari kita akan ada bawakan sebelum untuk acara pelepasan bagi penyerahan bendera Jelajah Ramadan RTM bersama patron. Jadi untuk itu, dipersilakan Puan Shaliza Muhammad Siddiq, Ketua Perniagaan Runcit Petron Malaysia, yang akan menyampaikan bendera patron kepada Encik Muhammad Faiz Cik Johari, Wakil Pengusaha Stesen Minyak Petron Terengganu. Dan dikabarkan juga untuk bendera ini akan menyelusuri setiap negeri jelajahan bagi Jelajah Ramadan RTM 2024. Kita mohon untuk laluan diberikan sebelum pelepasan, tuan-tuan dan puan. Kalau sudah bersedia, ayo kita berikan satu sorakan dan juga satu tepukan untuk acara pelepasan yang akan dilepaskan oleh Yang Berbahagia Datuk Ketua Pengarah Penyiaran. 3, 2, 1. Selamat perjalanan ke semua tempat atau destinasi Jelajah Ramadan RTM 2024. Kami mengucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Suhaimi Sulaiman yang bersama-sama dengan kita pada waktu ini. Kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Jadi apapun itulah dia kemeriahan yang kita bawakan dari Warisan Pahlawan Resort yang cukup istimewa kita bawakan dari Negeri Terengganu, Darul Iman, negeri cantik, budaya menarik. Dan untuk anda, penonton-penonton Selamat Pagi Malaysia, terima kasih juga yang kami bawakan secara langsung dari sini untuk anda. Dan insyaAllah mungkin akan sampai ke destinasi anda. Maka teruslah menyantuni kami di sana. Dan insyaAllah sesuatu yang terbaik akan kita berikan kepada anda semua. Baik, dan inilah waktunya untuk kita serahkan
kepada komplek kita di Selamat Pagi Malaysia. Jadi terima kasih. Silakan Rizwan dan Raja Sofia. Terima kasih banyak-banyak Sidisa yang telah pun memberikan anda liputan berkenaan dengan pelancaran program Jelajah Ramadan RTM 2024. Dah bergerak pun rakan-rakan kita. Lokasi seterusnya di Kelantan. Di Kelantan. Alhamdulillah meriah Dan saya kira di Kelantan lagilah cukup meriah. Lagi-lagi bulan puasa, macam-macam makanan ke sana. Ya Allah, kat sini pun saya dah dah makan 2 hari macam-macam. ni kita makan all out Okey, untuk menjayakan Selamat Pagi Malaysia, Sufi, bukan saja kita berdua, malah tim kita ni lebih daripada 50 orang untuk menghasilkan Selamat Pagi Malaysia di 2 lokasi untuk edisi di Terengganu pada kali ini. Apa kata Sufi? Kita saksikan behind the scene. Ya, siapakah antara orang-orang kuat yang sama-sama menjayakan siaran langsung Selamat Pagi Malaysia, iaitu lokasi ke-9 dan juga lokasi ke-10 ini. Jadi tanpa buang masa, jom kita saksikan. Waktu petang di Kuala Berang, sungguh indahnya pemandangan. Pasar Rabu satu dekat Sipang, berbagai barangan jualan. Ada jual sayur-sayuran, ikan dan juga budu belacang. Kuih-muih dok ketinggalan, tapi jangan lupa nasi dagang. Kuala Berang ni memang hebat, kampung buloh tempat batu bersurah. Tanda Islam sudah tersirat, dulu lagi sudah tersurat. Ada jambatan yang berkonkret di sebatang sungai yang cantik. Kampung Gaung memang menarik, Kuala Berang bandar bawah tasik. Kampung Ramak Butut Sungai Petang, penduduknya amatlah ramai. Tanjung Putak Batu 24, rumah Kimi dekat-dekat. Kini Sipang air terjun Sekayu, ramai orang haikiman di situ. Tanam pulak di kekenyedeng, tapi awas jangan diskodeng. Padang Astaka rumah rehat, stesen Bahtung sudah dibuat. Pasar baru berdiri megah, Kuala Berang hai nampak indah. Orang Kuala Berang baik pelakon, kecil besar tua dan muda. Supang Satung berbudi bahasa, ingat siapa hai bila-bila. Itu dia. Ya. Untuk kita menghasilkan suatu rancangan secara langsung. 2 jam je secara langsung tu. Tapi persediaan sampai malam. Ya, ya Allah, subhanallah kan, sebab kita akan mulakan dengan rehearsal dulu, sesi untuk latihan dulu untuk sekiranya berlaku kebarangkalian seperti hujan kan. Semalam petang hujan. Jadi kami nak buat rehearsal tu sebenarnya petang. Tapi tak boleh hujan. Betul. Kita kena panjangkan lagi masa sampailah ke malam. Dan juga backup plan. Betul. Kalau hujan hari ini, di mana kami akan bersiaran? So, itu semua adalah persediaan-persediaan yang kami berikan untuk menghasilkan satu rancangan siaran langsung yang terbaik untuk anda semua. Ya, semestinya kan. Okey. Dan kalau tadi kita dah sajikan kepada anda juga berkenaan dengan persembahan Ulu Kertuk. Ulu Kertuk hanya ada di Terengganu sahaja. Bersama dengan kita adalah Cikgu Azrina yang juga merupakan cikgu kepada adik-adik kita di sana yang membuat persembahan di awal tadi. Lepas tu ketibaan Ketua Pengarah juga diberikan persembahan sambutan oleh adik-adik kita yang membuat persembahan Ulu Kertuk. Cikgu, terima kasih. Macam mana menghasilkan kumpulan Ulu Kertuk ini? Groom diorang sampailah boleh menyanyi dan juga bermain muzik ni, Cikgu. Okay. Sebelum tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku guru penasihat amat berbesar hatilah sebab pihak RTM sudi jemput kami. Mereka ni dah dari murid tahap 2 lagi. Tahun 2, umur 8 tahun. Mereka merupakan kumpulan Kertuk Ulu dari SK Sungai Buloh.
Sungai Buloh ni berada di Payangkayu. Dia antara dua buah kampung. Kampung Payangkayu dengan Kampung Baung. Jadi Hulu Terengganu. Di Hulu Terengganu. Jalan ke arah Kenyir, Tasik Kenyir. Dalam lagi. Ya, dalam lagi. Jauhlah perjalanannya tadi. Ke sini dalam 20 minit. 20 minit. Masuk dalam lagi lah. Jadinya mereka ni kami latih di sekolah lah. Memang ada kelab kebudayaan untuk Ketuk Ulu. Asalnya kelab ni untuk persembahan kat sekolah je. Macam ada sambutan PIBG, Majlis Hari Anugerah. Tapi semenjak 2021, Majlis Daerah telah dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Negeri Terengganu telah menjemput kumpulan kami ni untuk buat persembahan lah. Diorang ni pernah buat persembahan dekat di Tower Gatih. Di Tua Gatih Terengganu baru-baru ni tahun lepas. Dekat Tasik Kenyir sana, Pulau Pos Tasik Kenyir. Kemudian baru-baru ni dekat KTCC Mall ada persembahan gamelan. Jadi dia jemput kami. Dan kami juga merupakan salah satu kebudayaan untuk Hulu Terengganu ni. Jadi pejabat daerah dia jemput kumpulan kami ni untuk menjadi salah satu kebudayaan di Hulu Terengganu ni. Mereka juga boleh bermain gamelan lah. Tak, Ketuk Ulu ni dia dibuat daripada bulu. Perbezaannya dia dibuat daripada bulu yang dia korek tengah dia tu, dia ketuk. Dia ada juga tali tepi tu. Bila dia gesek tu dia seakan-akan bunyi macam gitar. Bila ketuk tu dia seakan bunyi gong. Kalau kita tunjuk di TV itulah muzik tradisional. Ketuk Ulu tu berada di grup yang tengah-tengah yang tengah-tengah. Yang tu muzik yang kita gabungkan supaya muzik tu jadi harmoni. Ketuk Ulu tu dia bunyi gong, gong yang tu je. Jadi kita tambah dengan muzik-muzik lain supaya muzik tu jadi harmoni. Penambah rasa. Ya, betul. Cikgu, Okey. Dan biasanya kan berapa ambil masa untuk nak memberi latihan kepada anak-anak ini? Masa yang diambil setiap minggu dia ada peruntukan pada waktu kurikulum untuk latih budak ni. Tapi kadang-kadang bila ada permintaan tu dia request lagu apa nak. Jadi kami terpaksa hujung minggu, petang, biasanya petang lah. Tapi anak-anak ni dia excited. Dia excited. Kalau tak apa, tak kisah hujung minggu datang. Training saya dulu pun macam tu. Dengan kawan-kawan. Dia suka petang-petang. Memang dia akan, kalau ada cakap je, ada latihan untuk persembahan. Datanglah dia. Berapa ramai di kumpulan? Ya. Mereka ni yang memain keretuk saja 12 orang. Penyanyi ada 2 orang. Sebab kalau jangka masa setengah jam untuk menyanyi itu agak lama, jadinya diperlukan 2 orang lah untuk menyanyi. Itu mereka tengah bermain dengan keretuk lah. Ya, itu keretuk saja. Itu bunyi-bunyi keretuk. Yang tu bunyi keretuk. Tapi dalam grup keretuk tu berapa orang? Sebab itu 12 orang. 12 orang dekat atas tu sajalah. Yang tepi itu sampingan dia, muzik sampingan. Itu keretuk. Dia ada macam-macam style bunyi lah. Cabaran dia, cikgu, mungkin minit terakhir ni. Cabaran dia. Cikgu mendidik mereka ini. Ya, bukan mudah. Sebabnya kita dengan ahli murid sekolah seramai 136 orang sahaja. Tak ramai. Tak ramai. Jadi untuk mencari bakat tu memang agak sukar lah. Tapi alhamdulillah bila budak murid-murid ini datang, dia main macam automatik tau. Jiwa itu ada. Automatik dia boleh main. Dia kawan dia. Automatik. Bila dia rasa nak tu, memang automatik. Cuma cabarannya kekangan masa lah. Sebab kami tak duduk di kawasan sekolah tu. Cikgu berasal dari mana? Saya orang Johor. Tapi saya dah menetap di sini lah selama 7 tahun. Oh, lama dah. Dia jatuh cinta dengan kampung. Ya. Dia ada kabur kan, cikgu kan? Memang aman lah duduk di kampung ni. Ya, okey. Itu dia, terima kasih kita ucapkan kepada cikgu. Sama. Hebat, cikgu. Terbaik, cikgu. Lepas ni kalau tua di Gatis, lepas ni tua di Langkawi pula. Okey. Itu dia persembahan keretuk kami berikan kepada anda, membuka tirai Selamat Pagi Malaysia hari, dan juga lagu Selamat Datang kepada Ketua Pengarah Penjara Malaysia, dan kami berikan kepada anda yang terbaik dalam Selamat Pagi Malaysia yang ke-40 tahun, dan ini adalah lokasi yang ke-10. 10. Ya, alhamdulillah. Cantik je kan, ini 10 Mac. Yes, 10 lokasi yang ke-10. Ya. Ke-10 dan juga bersempena dengan Jelajah Ramadan 2024. Jadi terima kasih diucapkan kepada anda semua. Alhamdulillah banyak perkongsian menarik hari ini yang kami sajikan kepada anda. Rasa macam sedih hari
hari ni nak tinggalkan Terengganu. Ya, sedih saya akan pulang besok. Saya akan pulang ke kampung dulu. Alang-alang balik kampung mesti nak balik rumah, jumpa mak. Jumpa mak dan juga jumpa ayah, okey? Dan juga jumpa adik-beradik yang lain. Terima kasih kepada anda semua yang menonton Selamat Pagi Malaysia seawal jam 8 pagi tadi dan juga sejak kemarin lagi, semalam lagi di dataran hulu Kuala Berang dan hari ini di resort yang cukup indah dengan pelbagai ukiran kayu ini dan juga pelbagai perkongsian menarik sepanjang 2 bulan lebih kita bersiaran untuk Selamat Pagi Malaysia ini dan 10 lokasi ini pelbagai pengisian telah kami berikan kepada anda. Terima kasih banyak-banyak. Dan insya-Allah kita akan berehat sepanjang bulan Ramadan nanti. InsyaAllah berehat daripada keluar. Siaran Selamat Pagi Malaysia akan ada tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari di studio Angkasa Puri semestinya. Okey, terima kasih juga sekali lagi kita ucapkan kepada cikgu. Terima kasih banyak cikgu. Okey. Dan kita akan mengakhiri Selamat Pagi Malaysia pada hari ini satu persembahan khas daripada Ucup. Ucup ini untuk pengetahuan anda adalah ketua Combo RTM Terengganu yang akan membawakan lagu khas untuk anda semua iaitu Putih-Putih Melati untuk mengakhiri Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Saya Ridwan Mustafa dan saya Raja Sufia Raja Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ucup. Bye. Sama-sama mengulik, mari ulik dalam bendang. Ulik-ulik badan, mari ulik kawan-kawan. Sama-sama mengulik, lepaskan lengoh di badan. Sama-sama mengirik-irik padi tengah bendang. Ulik-ulik badang tengah bendang ujung matang. Sama-sama mengirik-irik sama adik abang. Dalam bendang sama-sama mengulik, mari ulik dalam bendang. Ulik-ulik badan, mari ulik kawan-kawan. Sama-sama mengulik.